Hello. Waalaikumsalam. Khabar? Okey, bolehlah, boleh tahanlah sihat ni. Boleh tahanlah. Hello, hello, hello. Boleh dengar? Ha. Um, semalam baru first dose kat sini. Malam baru first dose, lepas tu gone. Hari ni pun setengah hari dah gone dah. Tapi untuk show malam ni okey lah. Dah makin sihat sikit lah. Biasa kot. Rasa mual-mual, rasa nak pitam tu biasa kot. Aku itulah pasal macam pregnant lah kan. Tapi Alhamdulillah sebab duduk rumah kan. So tak hamil lah. Tak hamil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pembetulan Jaf. Farid dia bukan Q, dia G. Itulah. Aku pun confused tadi. G. Ya mungkin ada salah sikit lah kot. Mungkin ada kesilapan kat Janji huruf juga okey lah. Janji huruf juga. Sebentar saya nak buat semakan sikit Q. Kita sama dengan bertiga-tiga sekarang ni. Korang kat rumah sebenarnya sekarang ni tengok suara mulut bergerak, suara keluar tak? Suara macam keluar, delay tapi dia macam lambat sikit. Macam lambat sikit. Macam delay sikit. Okey, tak apa, kita yang penting kita bila tamu tak delay langsung sebenarnya. Okay, so mereka berdua pada malam ni, kita datang malam ni sebenarnya nak membicarakan pasal Mak Bawan Melaya, filem produksi daripada Astro Shoy yang terkini. Mak Bawan Melaya, arahan filem arahan pertama Nabil. Kau yang arahkan Nabil. Silap. Janganlah marah. Farid jangan marah Farid. Aku terkejut lah. Tak, masalahnya aku takut Haji Nabil tengok benda ni. Filem pertama Nabil sebenarnya. Okey, Nabil sebelum ni bukan tak pernah mengarah sebenarnya, tapi dia mengarah telefilm kan. Ini filem dia yang pertama. Dia cuma kecewa sikit tak dapat keluar pawagam kan. Dia nak keluar pawagam sebenarnya tapi gagal. Kita faham masalah pandemik sebenarnya. Okey, untuk yang baru pertama kali menonton, jangan lupa anda semua yang berada di rumah boleh bertanyakan sebarang soalan. Okey, kalau ada apa-apa je soalan, sebenarnya nanti saya akan pilih dan saya akan ajukan kepada mereka. Contoh, ada yang tanya ni, "Hai abang." Kita tengok, "Hai abang." Macam tu kan. Itu apa jadi kat "Hai abang"? Sekejap "Hai abang." So nanti kita akan bagi tahu tu. Boleh keluar. Okey, dan kalau mahu sama-sama ke udara nak berbincang ataupun bersembang bersama Nabil dan Farid secara live, okey, anda boleh download Skype. Okey, lepas tu cari F8 Bus dan buat panggilan. Tapi jangan buat sekarang kita buat sekejap lagi segmen yang ketiga. Boleh jangan buat sekarang, okey? Alright. So, untuk memulakan program, jom kita singkap sikit. Kalau boleh, Farid malam ni dan juga Nabil, kita nak singkap sikit cerita pasal minggu lepas sebenarnya apa yang berlaku. So, mungkin malam ni Farid dan Nabil juga boleh beri komen sikit lah. Pendapat, apa salahnya malam ni kita sembang-sembang pendapat peribadi kita tentang apa yang berlaku sepanjang minggu lepas. Okay, so jom kita tengok hari Isnin 12 hari bulan. Kalau korang tengok, korang dua pernah tersasul tak sebenarnya? Tersasul banyak kali lah sebenarnya. Macam daripada kalau berlakon dalam cerita Mak Bon ada buat silap lah kan, tak ada siapa yang perfect kan, terus cut, tak ada lah kan. Kalau berlakon dalam set Mak Bon tu banyak. Dah biasa. Kadang-kadang yang silap yang masuk final product tu yang pelik tu. Kan? Wah, tu yang best kan? Okey, tapi pada hari Isnin yang lalu Datuk Adham Baba, kita punya Menteri Kesihatan, kesian dia tersilap, tersasul cakap Spanish flu jadi Spanish fly. Siapa yang tak tahu Spanish fly dengan Spanish flu tu, Spanish flu ni macam penyakit COVID lah. Dulu-dulu ada penyakit Spanish flu ni, tahun 90-an pun ada sikit kan. Awal dulu pun ada. Spanish fly ni benda ni lain pula. Farid tahu Spanish fly tu apa? Sebelum ni tak tahu. Selalu pakai yang lain. Apa? Oh, pakai yang lain. Tapi yang ni baru tahu. Apa kata Farid jelaskan Spanish fly tu apa, Farid?
Ya. Dia macam mana Nakyu? Kau tolong aku sikit. Kau benda-benda macam gini, kau kan lagi bijak daripada aku. Aku susah sebab aku tak kahwin lagi. Sebab tu lah aku memerlukan kau dalam cerita ni. Aku takut salah cakap kan. Orang tanya mana tahu. Aku kan budak-budak lagi, mana tahu. Okay, Tapi kau dah. yang hantar link tu kat aku. Dah. Spanish fly tu sebenarnya kalau ni ada satu ubat untuk menggoda wanita. Okay, menggoda wanita. Habis cerita. Kalau nak tahu, Menggoda wanita. nak tahu lebih lanjut, search sendiri, cari sendiri Dia tersasul kan. Itu pun orang netizen semua bising kan. Nak cakap macam-macam pasal orang tersasul. Kesian. Bagi saya selalu silap. Saya pun selalu tersasul. Saya rasa kan tak semua, tak ada siapa yang perfect. Tapi mungkin netizen semua perfect kot. Tak pernah tersasul. Farid? Mungkin lah kita pun tak nak komen banyak lah pasal tu kan. Takut tersasul juga ni. Okay. Yang ni sedih sikit lah sebab hari Rabu 14 Julai pula Indonesia. Okay, kalau kita kata, saya rasa Nakyu dengan Farid juga selalu pernah dengar cerita lah yang selalu kata Malaysia ni keadaannya bahaya dengan COVID, semua pandemik, mungkin kawalan tak berjaya lagi. Ramai yang mengata begitu kan. Tapi sebenarnya sebelum ini adalah India. India mempunyai masalah yang paling teruk sekali. Cuma Rabu ini, baru-baru ini 14 Julai, Indonesia dah ambil alih sebagai pusat tular COVID utama Asia. Oksigen tak cukup, masih ramai yang tak diuji, dah lebih 70,000 orang dah meninggal. So macam Nakyu dah ambil vaksin belum? Saya belum. Belum lagi. Farid dah ambil satu, Farid Satu semalam. Semalam. Macam Nakyu takut. Nakyu takut ke apa Nakyu? Saya memang penakut jarum, tapi memang vaksin memang kena ambil. Nak tak nak memang kena daftar kan. Itulah mungkin belum sampai masa saya lagi kot. So tapi macam kalau kena ambil vaksin tu kena, alah apa sangat, okey je. Mungkin nampak takut juga sebenarnya. Aku nak cakap kan kau Farid. Nakyu cakap apa sangat, tapi Farid siap demam. Aku siap demam. Itu yang aku masa datang tu doktor cakap, awak nak vaksin lain tak? Saya tengok awak ni teruk sangat ni, keadaan kurus awak ni. Awak perlu vaksin lain ni. Tak cukup. Aku susah betul lah macam tu. Tak cukup tak cukup. Okey, tak apa. Tapi berita baik pula 15 hari bulan, esoknya hari Khamis di Malaysia, di Selangor lah terutama sekali. Selangor kan memang yang paling besar sekali membawa masalah pandemik ni sebenarnya. PKPD di Selangor telah ditamatkan. Tapi Farid duduk mana? Saya sekarang KL. Nakyu? KL. So dua-dua KL, tak ada kes sangat lah. Cuma patut tak sekarang kita ditamatkan walaupun sebenarnya kes masih lagi berada di atas 4,000? Jaga sikit jangan tersasul Sebab patut tahulah. Sebenarnya pada saya kan, mungkin dia ada kebaikan dan keburukan. Mungkin ini disebabkan ekonomi kan, sebab ekonomi. Dan kalau pada side kesihatan mungkin kita rasa macam kes banyak besar nak buka kan, nanti lagi berapa kes. Tapi kita kena fikir juga dalam sudut ekonomi juga. Mungkin itu adalah dilema untuk pemimpin-pemimpin kita. Kita tak jadi pemimpin, kita tak tahu. Try tengok. Saya rasa benda yang sama jugalah. Tapi macam Farid, saya tengok Farid macam tak setuju je cakap Nakyu. Dia macam tu, aku rasa macam tak takut kan sebenarnya nak cakap kan. Tak tarik nafas tu kan. Ada, dia macam buka pun orang kan cakap salah, tak buka pun orang cakap salah. Dia macam sekarang ni corona ni virus ni memang kita memang susah lah sebenarnya nak buat apa pun. Itu segala kita punya option pun macam susah. Macam Nakyu cakap lah, kalau kita tutup ekonomi pula teruk kan. Kita kalau buka kes lah naik. Mungkin vaksin je lah kot jalan. Jadi lebih baik kalau boleh macam tak tahu apa-apa tu kita diam dan doa yang terbaik sajalah Betul. Sebab apa? Sebab ramai orang suka post macam-macam benda sekarang ni. Kalau boleh semua benda nak post ke online kan, awal-awal tak pendapat lah, tak puas hati lah, nak marah lah, semua nak post online. Sebab kes yang tular seterusnya ni pasal Caprice dan juga Abid Liu kan. Macam apa cerita tu? Apa cerita? Ada yang tak tahu ke buat tak tahu. Kan lain macam dia punya pertanyaan tu kan, kenapa Nakyu freeze tiba-tiba? Apa pula ni Wan?
Sekejap dia bergerak, sekejap dia gerak. Tak apa dia muncul. Dia muncul balik. Okey. Sebut pasal isu terus macam tu jadi. Terus dia hilang pula. Last. Ini last. Seram. Kita punya recap throwback kita yang last kali lah untuk minggu lepas apa yang berlaku kan. Okey, mungkin saya tanya sebab Nakyu hilang tadi, kita tanya Nakyu dulu. Nakyu macam selebriti yang ramai peminat, ramai pengikut kan. Malam ni kan kalau tengok semua kat sini ramai gila sebenarnya yang tak sabar-sabar nak bersembang dengan Nakyu kan. Puji baju Nakyu. Belum apa-apa lagi dah puji baju. Oh, kan. Baju sponsor. Nakyu, aku tukar je baju. Aku tukar baju boleh? Aku dah cakap tadi. Aduh. Nakyu, elok ke kalau kita nak buat semua benda, kita nak kena luahkan dekat Instagram, dekat Facebook, kita nak bagi tahu, nak buat tuduhan, nak bagi nasihat, nak bergaduh, semua secara terbuka ni. Elok ke sebenarnya benda-benda macam ni? Pada saya, selebriti dia mesti kena share apa benda yang dia nak buat. Tapi benda yang baik lah, ataupun apa benda yang nak dipromosikan. Tapi takkan kita nak promosikan pergaduhan kot. Benda macam tu lah. Saya cuma tak faham kenapa benda-benda yang tak elok tu nak dipromosikan. Macam nak diwar-warkan pada semua orang. Itu je. Sebab pada saya macam gentleman lah. Kalau kita ada apa-apa problem, kita just call just jumpa ke ataupun settlekan sama sendiri. Itu je. Ini siap nak buat live ni, nak membongkar rahsia. Macam mana Farid? Kalau awak dalam situasi ni, tak kisahlah awak jadi yang pihak A ke jadi pihak B, adakah awak akan buat tindakan sebegini sebenarnya? Saya rasa sebab aku pun memang social media pun memang tak aktif sangat. Sebab bagi aku banyak kebaikan ni social media, tapi banyak juga benda yang toksik je kan. So, macam isu ni macam yelah, rasanya semua pun rasa pendapat yang sama kot. Kenapa nak buat macam marketing pula kan? Dia punya marketing macam nak lawan Mat Bon punya filem. Itu yang tak puas hati tu. Itu yang tak puas hati tu. Spoil kan, kacau kan. Orang nak promotion tiba-tiba dia buat macam tu. Nasib baik dia tak buat live tu malam ni. Kalau dia buat live tu malam ni, habis kita. Habis kita. Tak ada siapa puji baju Nakyu. Tak ada. Tak, kau memang daripada tadi tak buat yang aku beri. Kenapa? Apa masalah kau? Contoh. Kan, memang kau ada jangan gaduh aku daripada dalam set kan sebenarnya. Okey. Tolong jangan gaduh Gentleman tapi tak apa, gaduh daripada depan macam ni tak apa. Okey, jangan WhatsApp kat sebelah. WhatsApp pun tak apa. Jangan Twitter jangan pergi posting kat sebelah Okeylah. Last question lah untuk benda yang tular berlaku minggu lepas Kita ada 4 yang kita bincangkan tadi. Last kali. Kita tanya Nakyu dulu lah, sebab Nakyu dia selalu lagi mesti dia panik dengan soalan ni. Nakyu tim Memang suka bagi aku panik sebenarnya. Nakyu tim Caprice ke tim Abid Liu? Okay. Sebenarnya benda ni banyak orang dekat IG saya, orang tanya benda yang sama juga. Tim siapa kan. Sebab dua-dua dah bawa kebaikan untuk bawa nama negara kita. Dua-dua ada niat yang baik kan. Jadi kita tak boleh nak salahkan sesiapa pun. Cuma ini mungkin ada perselisihan faham ataupun salah faham je. Jadi kita tak boleh salahkan sesiapa, kita tak boleh nak side kat sini, tak boleh nak side kat sini pun. Sebab dua-dua pernah bawa kebaikan dan niat dia orang baik. Okay, jawapan diplomatik. Farid, tengok dia berani tak? Itulah kau tadi cakap lain lah Farid. Off camera tadi. Off camera. Aku kan tunjuk baik. Aku tak ada peminat lagi Nakyu. Aku kan tunjuk baik. Okay. Tak ada. Dia macam ada jugalah, sama juga orang tanya kau pilih nak sokong Abid Liu ke, nak sokong Caprice ke, tapi sebenarnya tak perlu pilih pun. Dia bukannya macam perlawanan ataupun macam main bola ke apa ke nak kena pilih kan. Sebab ni bukan macam gaduh masa habis sekolah lu. Bukan gaduh macam habis sekolah, kau kena pilih lah kan, cari orang lagi besar. Tapi benda ni more deep lah. Dia macam tak perlu, dia isu ni lagi besar dan kecil dalam satu masa yang sama tau. Dia diperbesar-besarkan. Jadi kalau kita nak kena pilih, isu tu tak selesai kot. Jadi kita simpan sendiri dan fikir sendirilah mana yang elok kan. Rasanya tak perlulah nak pilih-pilih. So macam kita setuju cakap Nakyu lah. Dua-dua ada kebaikan, dua-dua pernah menyumbang kepada Malaysia. Tak kisahlah dalam apa jua bentuk. Kita sebagai rakyat. Wow. Kita sebagai penonton, kita tengok cukup lah. Tak payahlah nak tuang minyak lagi ke dalam api supaya lagi marak. Rasa betul tak macam tu kan?
Betul lah. Lain tak payah nak kecoh-kecoh sangat lah kan. Walaupun saya dah free kan 21 hari bulan tu, tapi tak payahlah kecoh-kecoh. Lain lah kalau kita gaduh dengan Yahudi ke dengan Israel ke kan. Ini dua-dua itu kena. Itu kita kena pilih. Itu kita kena pilih kan. So tapi malam ni kalau penonton kat luar sana kita pilih. Kita nak ambil Mat Bond ke kita nak pilih G Saya baru tahu G bukan Q. Arah press release dia hantar Q. Arah kalau dengar tukar huruf. Tukar huruf typo biasa beza tau sebab daripada Q ke G. Cuba bayangkan nak Q jadi nak G. Kan bunyi lain dah. Lain tapi tukar satu huruf lagi dah jadi lain tau. Nasib baik tak tukar. Itu satu huruf bahaya tukar. Betul, faham. Betul itu yang cakap dia tu. Jadi kalau boleh jangan pergi bubur kat Twitter pasal masalah Q dengan G ni Kita simpan sini, habis sini je lah. Okay. Itu tak janji lah. Tak janji. Okay guys, itu yang berlaku minggu lepas. Banyak lagi perkara yang berlaku minggu lepas, tapi ni antara 4 yang menarik yang saya pilih untuk malam ni. Sebenarnya apa-apa pun kita masih lagi dalam pandemik, so harap-harap semuanya mampulah untuk duduk di rumah. Kita landaikan pandemik supaya semua orang boleh keluar pergi kerja. Kita orang dah lama tak kerja ni weh. Dah lama gila tak kerja sebenarnya kan. Aduh, tengok sahabat saya seorang ni. Hari tu tengok tiba dah jadi sekarang macam ni lah sekarang. Terkejut saya tengok itu. Aku pun terkejut. Kau terkejut? Aku basuh muka tengok siapa ni mesti tak banyak job dah. Aku pun tahu. Oh my god. Dia tengok muka dia sendiri. Lama tak ada job. Aduh. Okay, last lah sebelum saya nak masuk ke segmen kedua, kita nak cerita pasal Mat Bond. Tapi ni saya ambil ni Masita Juahir. Dia cakap kata benda kecil diperbesar-besarkan. Ikon-ikon tunjuklah contoh baik, tak payahlah gaduh-gaduh. Okay, saya setuju. Saya rasa semua pun setuju benda yang sama. Tak payah gaduh-gaduh lah. Tak payah gaduh-gaduh okay. So, guys. Ni yang paling best kali. Nak cerita pasal Mat Bond. Benda ni dah lama saya tahu. Cerita ni cerita lama sebenarnya. Tapi disebabkan pandemik, tertangguh siaran dia, keluaran dia lambat sikit keluar. Nabil nak pawagam. Sebab saya rasa cerita ni pun mungkin layak untuk ke pawagam. Sebab ceritanya menarik. Dah lama tak tengok cerita-cerita macam kelakar macam ni. Aksi, filem komedi aksi. Komedi. Tapi malangnya sebabkan pandemik kita terpaksa keluarkan Astro first. Okay. So sebelum tu saya bagi promosi sikit, tolong Astro. Jarang saya nak promo untuk Astro ni sebenarnya. RM15 sahaja boleh beli dekat Astro first. Okay. Tengok 48 jam. Tengoklah berapa kali nak tengok. Boleh tengok macam tu sahaja. Sama-sama Astro. No comment. Nak you. Sebab watak ni kan awak watak utama kira-kiranya. Okay. Awak lah Mat Bond dalam cerita ni, Nak you. So boleh tak minta Nak you bagi macam sinopsis sikit lah. Apa cerita sebenarnya? Walaupun kita dah tengok dia punya trailer, kita dah tengok dia punya orang kata apa snippet sikit. Mungkin daripada mulut Nak you sendiri dan juga watak Mat Bond ni. Siapa dia ni Mat Bond ni? Mat Bond, dia sebenarnya dia macam lebih macam office boy lah sebenarnya. Tapi dia berangan nak jadi agent. Sebab dia kerja di pejabat agent kan. Jadi mak dia recommend dia untuk masuk dalam syarikat tu. Mak dia tipu dia, cakap kalau kau kerja lama-lama kau akan dapat jadi agent. Tapi sebenarnya mak dia dah sedar hati dia. Dan bila dia berangan, dia ada jatuh cinta pula dengan seorang ejen ni, iaitu heroin lah kan. Iaitu Lizzie kan. Dan macam tu je sebenarnya. Dia seorang yang berangan kuat berangan. So dia kuat berangan tapi dia sebenarnya orangnya baik lah. Lurus bendul dan baik macam mana? Dia menjadi Mat ni dia jadi hero secara tak sengaja sebenarnya. Okay. Dianya sendiri orangnya pewatakan dia? Pewatakan dia bodoh-bodoh alang. Saya nampak macam tu. Vacuum tiba-tiba orang tengah meeting lah. Dia bukan bodoh alang lagi. Memang sengal ubi lah sebenarnya. Sengal ubi. Sengal ubi okay. So cerita dia macam mana? Apa cerita dia sebenarnya? Tapi janganlah bocor banyak sangat. Mungkin Nak you boleh cerita sikit apa yang berdasarkan yang Nak you tahu. Cerita dia sebenarnya dia bukannya common punya cerita pasal zombie ke apa tau. Sebab banyak elemen-elemen rahsia dalam ni kan. Okay. Jadi apa yang boleh saya cakap, kalau siapa yang tengok kat YouTube ada tayangan perdana tu kan,
Itu bukanlah ceritanya sebenarnya. Korang tengok dulu. Nanti korang cakap, alah, ingat cerita dia macam tu, tengok tayangan perdana kan? Tapi sebenarnya bukan. Tayangan Nabil Farid. Ada banyak elemen rahsia Nabil letak dalam tu sebenarnya. Pandai. Dia susah sebenarnya nak, bila orang tanya cerita ni macam mana, susah sebenarnya nak cerita sebab banyak sangat, takut spoiler. Betul. Sebab dia banyak twist dia banyak, untuk aku rasa different. Dia nampak macam klise. Dia punya trailer ke apa, dia punya cerita, orang kata ni zombie lagi ni. Baru tengok tayangan perdana tu kan. Itu yang kita kalau kita tak tahu pun kita akan macam tu, macam ni zombie lah ni mesti ending macam ni kan. Tapi sebenarnya tak. Kita orang pun rasa macam nak bagi tahu je kat orang, tapi tak boleh lah. Kena tengok lah kan. Tak boleh. Sebab kita orang bila tengok tayangan perdana kan, trailer tayangan perdana, kita orang macam aku rasa macam nak beritahu je orang kan. Sebab orang cakap, alah cerita biasa je, kita orang dah agak lah cerita ni macam ni kan. Tengok tayangan perdana pun macam dah dapat agak, tapi sebenarnya bukan. Betul-betul yang nampak dalam tu zombie tu yang kita nampak banyak kan. Okey lah, dua lah, zombie Lizzie. Kan sampai tiba-tiba sampai tak perasan Q. Aku tak cakap apa-apa kan Q. Aku tak cakap apa-apa kan. Tapi aku pun tak nak komen apa lah, sebab malam raya ni weh. Malam keluar weh. Kan kau pun tak perasan kau ada. Kau pun tak perasan kan. Sebab aku tengok Lizzie, aku rasa macam aku ada di awal-awal kan. Amboi, dia punya statement dia kan. Bang nak tidur luar ke bang? Itulah besar. Jangan berani juga. Ni. Tak apa. Okey. Kita bagi Farid. Bukan Q. Kalau James Bond dia Q. Farid dia G. Okey. G tu siapa dalam cerita Mak Bon ni, Farid? Dia adalah macam dia jaga tempat department untuk penyamaran. So barang-barang, alat-alat penyamaran ataupun alat-alat yang apa, teknologi dalam spy ni semua, so dia yang jaga lah. Gadget lah. So gadget-gadget yang semua dia yang jaga. Perwatakan dia macam sassy lah. Dia macam diva-diva sikit lah sebenarnya. Maksudnya sesuai dengan rambut awak tu lah. Dia tak dia pakai rambut betul lah masa tu. Betul lah. Betul lah tu. So kalau nak kalau nak disamakan dalam cerita James Bond, maknanya samalah dengan Q tu jugalah sebenarnya. Lebih kurang. Dan G dengan Mak Bon ni kawan ke tak kawan? Sebab dalam trailer tu, dalam tu macam rapat. Asalnya kawan ke macam mana? Diorang memang rapat lah kot. Diorang memang rapat. Memang kawan. Cuma dia yang menariknya saya perasan sebab saya watak kira macam sidekick untuk Nakyu lah. Dan selalunya cerita lain, selalunya sidekick ni dia mesti macam lagi bodoh daripada hero. Okay. Kan karakter. Tapi yang ni dia terbalik. Hero lagi bodoh daripada hero lagi bodoh. Sebab tu dia lagi kelakar saya rasa. Betul-betul. Yang tang bodoh tu kau tekankan je. Dia memang bodoh, dan saya tak nampak orang lain boleh berlakon selain Nakyu lah watak tu. Macam sebab nak macam mana nak cover ni? Sebab dia pandai lakon. Itu maksud aku. Aku doa-doa harap-harap ada Mak Bon 2. Bila awak cakap macam tu Farid, awak mengingatkan saya cerita Mr. Bean lah. Selalu kan cerita Mr. Bean. Johnny English. Yes. Dia punya sidekick dia yang bagus sebenarnya kan. Dia yang bagus sebenarnya. Tapi tu lakonan je pun kan. Ke tak? Itu lah. Lakonan je. Susah nak cakap sebenarnya. Nak cakap sebab dua-dua bodoh sebenarnya. Janganlah macam tu. Okay. Humble pula tiba-tiba. Alright, sebelum kita cerita pasal yang panas sikit kan. Contohnya sebelum kita cerita pasal Lizzie ke semua tu. Macam tu lah ya dia. Okay. Macam mana pengalaman macam mana kerja dengan Nabil? Nabil kan, Mak Bon Melayu ni kira macam filem pertama dia. Dia ini bukanlah dia punya arahan yang pertama, tapi untuk filem ni yang pertama. Saya pernah sembang dengan dia, saya pernah interview dia. Dia memang sayang sangat filem ni, memang suka sangat, sampai dia kata dia sanggup tunggu kalau boleh nak keluar kat Pawagam. Malangnya memang kalau tunggu memang sampai 4 tahun lagi tak keluar kot kan.
Dan cerita asal pun cerita dia sendiri. Maknanya ni memang kiranya anak dia. Okay? Hasil titik perlu dia sendiri. Dia pelawak, orang kenal dia. Tapi sebalik tabir, takkan dia melawak juga kan? Kalau melawak juga tak jadi filem. Macam mana pengalaman bekerja dengan dia? Siapa nak mula dulu? Farid. Farid. Kau bijak Farid. Kau bijak. Kau jawab dulu Farid. Yang ni laju je kau suruh aku. Tak ada pula start video. Nabil, dia kejap, Mak Bon 2 nak takut nak cakap apa kan. Mak Bon 2. Tapis dulu. Aku tapis dulu. Dia profesional lah. Dia profesional sebab itulah banyak orang macam cakap Nabil dia kelakar masa dia direct mesti kelakar-kelakar kan. Sebenarnya tak pun sebenarnya. Banyak kan komedian saya tahu memang belakang tabir serius sebenarnya. And Nabil sebenarnya dia sangat profesional, and as a director saya rasa kelebihan dia sangat clear. Apa yang dia nak daripada aktor tu, daripada cast tu, dia sangat clear and dia tahu orang tu punya potential. So bila dia bagi saya personally, bila dia bagi tahu saya nak buat something tu, saya tahu nak buat apa dah, tapi dia bagi tapi kau ikut cara kau lah. Sebab dia tahu potential tu. Sama macam kat Naki pun sama, aku rasa dia punya nian. So jadi clear and kita pun bebas lah, rasa bebas. And dia sangat sharp kot. Kalau kita tengok Nabil, kalau tengok sebalik tabir macam Gegar Vaganza, Time atau kerja jadi host, dia depan dia kerja, dia memang melawak. Di sebalik tabir pun nampak dia kadang-kadang macam orang kata apa, selenga sikit, very happy go lucky. Dia macam tak kisah kan. Kita perasan dia dengan Jehan kan. Jehan lah yang sibuk dengan cakap director. Dia macam orang kata apa, macam lebih selamba. Tapi untuk filem ni, adakah dia macam tu? Maknanya dia lebih selamba, biarkan je macam tadi Farid cakap, katakan dia bagi you untuk perkembangkan watak macam tu, tapi biarkan saya tanpa sebarang guidance, ataupun sebaliknya. Dan juga ada soalan daripada Mas Sita Johari ni, Nabil garang tak? Dia ada menjerit-jerit tak kat situ sebenarnya? Thank you. Okay. Nabil garang sebenarnya. Dia garang. Tapi dia baik lah. Tapi dia baik kan? Dia baik. Tapi dia baik. Nabil baik tapi dia garang. Bila dalam set, korang tak akan nampak itu adalah Nabil yang korang selalu tengok dekat TV sebenarnya. Dia sangat serius pasal cerita ni sebab ini adalah baby dia. Dan first kali kalau nak buat lawak dalam cerita tu, kita kena bagi dia gelak dulu. Kalau dia tak gelak tu mana tak jadi lah. Memang kena buat balik lah. Kena hiburkan tuan director kami dahulu. Baru kita dapat lepas ke fasa seterusnya. Itu je. Sebab dia memang pelawak. So of course lah pelawak dia akan senang terhibur dengan lawak orang lain kan. Sebab dia pelawak, hari-hari dia buat lawak kot. Dan contohnya saya bukannya pelawak. Dan saya kena berlakon dan berlawak. Dia ada kat depan tu. Bayangkanlah apa perasaannya nak melawak di depan pelawak. Yang orang dah akui kebolehan dan kehebatan dia kan. Tapi itu adalah sebenarnya itu adalah penanda dia. Kalau kau dapat buat dia gelak, maknanya benda tu saya dah tahu dah, kalau dia gelak tu okey, proceed, mesti akan lepas. So, kalau tak dia cakap tak sampai lah, tak rasa lagi habis. Macam tu. Jadi dia tahu apa yang dia nak lah. Dia tahu apa yang dia nak. Dia sangat tahu. Sangat berbeza lah. Macam Nakyu itu Farid sekali lah, dua-dua first time kerja dengan Nabil sebagai, bila katakan Nabil sebagai pengarah, sebagai penerbit. Terkejut tak awal tengok Nabil lain daripada lain? Saya rasa kalau saya ada kat tempat dia pun kita mungkin akan jadi lain kot. Kita akan serius. Ya, sebab tanggungjawab sebagai director, dia producer lagi, dia scriptwriter kan. Jadi bila kita ada tanggungjawab tu dan dia nak tunjukkan apa benda yang dia ada kan, memang susah lah. Memang kita akan stres sebenarnya. Jadi saya faham lah, kalau aku rasa kalau aku ada, aku rasa lagi teruk aku punya barang lah macam tu. Tapi tak terkejut memang kita boleh agak. Saya dah dapat agak. Expected agak kan sebenarnya. To be expected. Okay, sebelum tu Fira Rahim sibuk tanya, ramai tanya, bukan dia seorang saja, boleh ke order baju yang Abang Nakyu pakai tu? Itu kena tanya KMN Production. Yeah. KMN. Okay. Nabil bin Syarikat tu lah kan? Yes. Okay. Kelly Azman, selamat Hari Raya semua. Kelly, selamat Hari Raya Kelly. Terima kasih. Hai Kelly, selamat Hari Raya. Terima kasih kerana menyinggah. Kan?
Okey, sebab ni ramai juga yang tanya sebenarnya kan, Farid, apa tu, siapa sebenarnya kalau kat set tu sebenarnya, kalau katakan Nabil dah jadi serius di sebalik tabir kan, siapa yang kiranya jadi pak lawaknya dalam set tu sebenarnya ketika rakaman ni? Satu yang mengganggu, gugat rakaman-rakaman sebenarnya kan. Mesti ada seorang yang nakal, seorang yang degil sikit. Nabil dia dah jadi serius. Dia tak lawak seperti biasa dah. Mesti ada seorang lagi yang kontra daripada dia. So banyak yang pelakon dia lakon macam tu. Siapa yang paling korang menyampah sekali? Tapi rasanya kan, cerita ni walaupun cerita komedi, tapi pelakon-pelakonnya di luar set semua serius tau. Betul sebenarnya. So, director serius, semua pun serius. Sebab semua serius. Sebab dia rasa sebab dia bukanlah serius sampai tak senyum, tak bergelak. Dia kan macam tu sebab dia macam sebab saya buat komedi juga. So saya faham komedi tu is a serious business sebenarnya. Buat komedi tu pun benda yang serius sebenarnya. Cuma dia bukanlah serius macam kita tak bercakap pun, semua tak ada lah macam tu. Cuma kita fokus kot. So sebab dia cerita komedi, so bila kita buat tu masa tengah lakon tu, kadang-kadang lepas dah cut tu memang semua gelak pun. Semua gelak? Semua gelak sebab memang kita pun nak tergelak lah masa shoot tu pun dengan tersasulnya kan, flu jadi fly, adalah benda-benda macam tu pun ada juga jadi kan. Jadi contoh tak contoh aku ke sebenarnya, kau jangan ungkit balik benda tu. Sebab ada satu kes. Kes apa Farid? Apa kes apa? Cuba cerita sikit Farid. Dah buka tu boleh cerita. Aduh. So dia satu scene sebenarnya. Satu scene tu agak berat lah untuk saya buat. Okay. Bukan dia memang berat. Dia secara harafiah dan literally juga dia memang literally berat. Sebab saya kena Nakiu ada atas saya lah. Tapi jangan salah faham, bukan atas dia, saya kena angkat Nakiu Okay. Kalau boleh tengok badan saya macam mana, betapa seksanya saya untuk angkat Nakiu. And kita orang ada tengah dialog. Dan saya nama saya G tapi tengah dialog tu, tiba-tiba Nakiu panggil saya B. Saya pun macam, Nakiu ni nak try aku ke apa hal dia tiba-tiba panggil aku B? Sebab tu saya kata huruf sangat penting. Walaupun satu huruf tertukar, dia maksud dia boleh bertukar lain. Dengan Nakiu atas saya dah risau dah. Nabi Afsan, Nakiu B ni aku risau dah. Dia dah kahwin kan? Dah lah halus. Farid dah lah Farid halus. Nakiu atas awak. Habis. Tiba-tiba BB kat situ lah. Bukan halus. Kena buat balik. Memang dia angin dia tengok saya. Memang. Aku dah bukan halus lah. Aku dah hancur lah time tu. Aduh. So maknanya sekarang ni Nakiu dengan Elizabeth Tan tak ada apa-apa lah dengan awak lah sebenarnya sekarang ni. BB semua, saya semua dengan awak lah Farid. Itulah yang aku tak faham. Yang ni lagi selamat kot. Yang ni lagi selamat. Lagi tak tidur dulu. Kita tak nak buka cerita lah. Lama lagi kita pun dah risau kan sebab Nakiu pun kat rumah. Tak apa. Okey, tak sebab bukan apa. Nak masuk bab Lizzie ni sebenarnya. Nak masuk bab Lizzie kan. Heroin dia kata. Pandai link. So Elizabeth Tan, jangan main-main sebelum kahwin, dah kahwin pun masih lagi menjadi pujaan, idaman jejaka-jejaka kat luar sana kan. Tak kisahlah kahwin ke tak kahwin. Dan tiba-tiba dapat jadi heroin dalam cerita ni kan. Bila kita tengok dia tu, saya cakap, bila saya tengok dia punya trailer tu kan, mula nampak lah mak buan semua tu. Tiba-tiba bila nampak Lizzie tu tak nampak yang lain dah. Hilang semua. So Nakiu, macam mana bekerja dengan kiranya, ini kali pertama kan bekerja dengan Lizzie? Ya. Ya. Berpeluh. Tarik nafas, relax dulu. Tak apa, relax. Macam mana bekerja dengan dia? Dalam trailer tak ada sangat momen-momen dia. Momen-momen macam yang berkasih sayang. Tapi adalah sikit dia bagi momen yang macam tiba-tiba minta tukar nombor telefon semua tu kan. So macam mana bekerja dengan Lizzie? Okay, bekerja dengan Lizzie sebenarnya saya ni memang jenis, sebab masa kita syuting ni saya baru habis Gegar Vaganza. So saya baru comeback dalam industri. So saya masih lagi macam tengah cari tune lah, macam mana nak blend dengan orang-orang industri. Masa bekerja kan. Jadi masa
sebelum ni 12 tahun saya menyempi kan. Jadi saya ada perasaan macam segan lah nak tegur orang apa semua. Dan Lizzy, kita just hi, okay bye macam tu. Ataupun soalan dia macam, sihat ke hari ni? Itu je soalan dia. Kita memang tak ada borak-borak panjang-panjang, tak ada. Kita orang borak panjang, tengah dialog tu je. Kita tak ada macam borak-borak luar set apa semua kan. Kau kenapa Farid? Betul lah aku cakap ni. Tak ada, saja gatal lah, aku gaduh lah. Nakyu, awak kenal tak Lizzy sebelum tu? Saya kenal lah. Siapa tak kenal Elizabeth Tan. Cuma bekerja sama ataupun jumpa betul-betul, itu adalah first time dalam set. Dan awak tahulah status dia tu macam mana sebenarnya kan kat luar? Tahu. Dan awak sebagai seorang lelaki memang macam tu je maksudnya. Awak tak tahu je pasal dia. Bukanlah, sebab saya kena profesional lah. Dan lagi satu sebab kenapa soalan ni dia tanya kan? Aku pun nak jawab. Okey, satu saya memang pemalu dan saya rasa dia pun tak tahu cara nak tegur saya sebab mungkin masa dalam set saya nampak macam serius ke apa kan. Kita memang jarang borak. Tapi akhirnya kami terpaksa berborak juga. Sebab kita ada satu scene yang korang kena tengok lah. Saya tak nak cerita lah. Saya pun rasa macam bila sampai scene tu, kalau bini saya tengok nanti, saya mungkin nak cepatkan ke apa ke. Boleh macam tu boleh sebenarnya buat macam tu cepatkan macam tu sebab dia memang dia lebih kurang macam scene saya dengan Nakyu. Okey jap, untuk yang terlepas tadi kan, scene macam Farid dengan Nakyu tu, scene yang Nakyu di atas Farid. Dia macam tapi lain lah. Tapi camera trick. Farid yang mana ni? Farid sama ke tak sama Farid? Dia camera trick ke? Camera trick lah dia. Camera trick sebenarnya. Tak apalah. Memang saya sendiri dengan mata saya sendiri, saya nampak Lizzy dengan Nakyu sangat profesional lah dekat set. Okay. Kalau korang nak tahu siapa atas siapa, korang kena tengok lah esok Zaf macam lagi menambah minyak Aduh. Menambah minyak. Tak apa. Pakai earphone tak? Anda yang di luar sana, janganlah. Nakyu dah berkahwin, Lizzy pun dah berkahwin. Masing-masing profesional buat kerja je. Kata Farid. Tapi kalau korang nak tahu, saat kita orang berborak lebih daripada 10 patah perkataan selepas scene tu lah. Sebab kita itu adalah scene yang besar kan. Jadi kita orang kena ada chemistry kat situ. Selepas tu kita orang tu macam dah ada lagi free untuk borak, buat lawak ke apa. Start daripada tu. Okay, faham. Best. Macam jumpa kan, macam tengah. Hi Nakyu, hi Lizzy, hi. Macam baik je. Lepas scene tu, hilang lah semua. Tapi selalunya Lizzy yang tegur kau dulu, kau tak tegur dia dulu kan? Aku kan pemalu. Kau yelah. Tahu Aku Farid, jangan risau. Farid, dia pemalu ke Farid, ke dia macam action, dia macam jual mahal? Farid. Dia baik lah. Itu je lah dia cakap. Baiklah Ji. Kita sekarang tengah promo Mak Bon kan? Tapi Lizzy dalam Mak Bon juga. Tu dia tak ada di topik. Ya, tak apa. Farid, tak apa. Kita tanya Farid pula sekarang ni, Farid. Kita bagi Nakyu macam ambil angin sikit. Bak kata Syafiqah, tolong kipaskan abang tu dah panas tu, dia berpeluh-peluh tu sebenarnya tu. Kan. Macam mana pula kalau Farid, awak kan memang seorang pelawak kiranya kan? Okey, ada beza tak? Sebab tapi awak stand up comedian, lebih pada stand up comedian. Okey, ada beza tak tiba-tiba nak berlakon filem? Ni bukannya awak tiba-tiba berlakon drama ke telefilm tau. Tiba-tiba awak berlakon filem. Dia memang of course lain lah. Memang sangat lain. Especially kalau stand up, everything kau on your own. Kau yang tulis skrip, kau yang perform. Semua kau yang kena control crowd. And then dia usually memang live performance lah. Memang kalau kau tersebut B,
daripada G jadi B memang kau tak boleh cover dah. Tak boleh cut. Kenapa hari ni hari aku? Aku bagi contoh, kau janganlah berpeluh sangat. Okay. Jangan sebab aku buka duit cerita pasal Lizzy. Kita dah jauh dah. Kita nak keluar dari cerita tu, tapi keluar dah. Takut kona balik. Takut kona balik. Jadi memang aku lain lah, sangat lain. Tapi saya pun pernah memang before this ada juga berlakon. So dah tahu is different. Dia macam walaupun dia cerita komedi and you buat stand up pun komedi juga. Walaupun goal sama nak buat orang gelak, tapi dia kat padang yang different. Macam main bola. Skill untuk main dekat bola padang dengan futsal lain. Walaupun ni sama juga. Kau nak kena score juga. Cuma dia lain lah. Faham? And dua-dua best. Farid, dia macam bila kita sebut Farid sebagai seorang pelawak. Nakiu bukan pelawak, okay? Tapi dua-dua boleh jawab soalan yang lepas ni. Bila kita buat cerita lawak je, okay, kali ni Mak Bon bukanlah cerita komedi. Ialah komedi aksi. Tapi di Malaysia ni, kalau bila buat cerita komedi je, kita ada satu masalah yang mana orang kita suka cakap komedi Malaysia sebenarnya selalunya tak ada taste. Selalunya komedi yang tak senonoh, komedi lucah, komedi yang macam orang kata apa, not to up to par lah kiranya. Macam komedi dia sampai orang kata sampah pun ada jugalah. Macam tu lah kira-kiranya. Tapi Farid sebagai seorang pelawak, bila tengok komedi yang dibuat dalam cerita Mak Bon ni, apa Farid rasa? Komedi tahap mana sebenarnya? Macam mana komedinya? Sebab saya rasa macam something tu dia tak ada pun spesifikasi. Orang kata ni joke pandai, apa ni joke bodoh, joke sampah ke apa. Tapi saya rasa kalau benda tu kelakar, dia kelakar je. Dia simple as that kan. Kalau dalam Mak Bon ni, dia sangat pelik sebenarnya. Dia joke dia buat orang fikir, tapi dia bangang in a good way. Okay, faham. Dia macam bangang in a good way. So macam saya banyak kali cakap dengan Nabil juga, dia very macam kalau nak compare lah. Orang boleh nampak different sikit kalau nak compare dengan luar negara. Saya nampak komedi dia very Stephen Chow punya style. Stephen Chow? Stephen Chow punya style. Dia yang buat bila orang tengok tu orang akan cakap macam apa benda ni. Tapi in a good way. So apa benda ni? Faham. Tengok balik ni. Dia macam tu. So lawak dia macam nampak macam lawak tak apa-apa, tapi sebenarnya ada cerita dia, ada sebaliknya, ada maksud tertentu dalam cerita dan lawak tersebut. Macam tu Farid? Ya, saya rasa nampak macam tu. Memang Nabil punya style pun sebenarnya. And komedi bagi saya memang sangat subjektif. Memang tak boleh nak puaskan 100% orang. But tak tahulah, bagi saya kalau bila saya buat, kalau ada seorang tu memang dah suka pun it's good enough lah. It's the subjective punya things kan. Nakiu macam pada saya sama je. Pada saya sama je. Tak kira dalam bidang komedi ke muzik sekalipun kan. Sebenarnya perbandingan tu kalau kita perasan kan, sentiasa akan ada cakap macam kenapa kita punya contoh dalam bidang muzik, kenapa kita punya muzik tak boleh lawan dengan negara luar? Kenapa kita muzik macam tu je dia tak pergi, tak ada benda yang baru ke betul tak? Tapi bila kita buat satu pembaruan, orang tak nak pun. Kita sampah pula. Apa ni mengarut lah, tak faham lah. Macam Nakiu kita nak gelak kadang-kadang susah juga sebenarnya. So Nakiu sendiri, Nakiu rasa lawak untuk Mak Bon ni sebenarnya boleh diterima tak boleh diterima? Adakah lawak dia lawak yang kata apa? Ya, sebab macam saya Nakiu yang saya kenal, sebenarnya nak gelak tu Nakiu nak kira gelak pasal lawak tu tak adalah gelak sangat. Susah juga sebenarnya nak buat Nakiu gelak. Okay, pada yang tak tahu, sebenarnya saya ni memang suka tengok cerita-cerita komedi. Saya ni memang spesies yang mudah terhibur sebenarnya. Tapi contoh macam Zaf sebelum ni jumpa saya pun masa PCGV apa semua kan. So masa tu saya berada dalam mood pertandingan. So saya memang fokus, memang serius macam tu. Tapi sebenarnya watak saya di luar adalah saya memang senang terhibur sebenarnya. Kadang-kadang orang benda tu tak lawak pun saya gelak. Dan manager saya selalu cakap, dia ni senang nak terhibur macam tu. Jadi bila saya berlakon dalam cerita komedi dengan lawak Nabil ni apa semua kan, belum masuk set lagi, baca skrip je saya dah gelak sendiri dah sebenarnya. Saya dah gelak sendiri. Dan lagi satu, sebab kita punya director adalah Haji Nabil. Kita dah tahu Nabil punya lawak, dia tak suka lawak yang embus je. Dia buat lawak dia tu sebenarnya banyak masuk tu. Banyak masuk dia.
Macam yang Farid cakap tadi kan. Ya, sebab of course Farid lagi tahu apa maksud-maksud lawak-lawak tu. Macam saya baru nak belajar, macam ni cara nak buat orang gelak, bukan senang. Senang. Itulah. Awak senang terhibur. Suka tengok orang buat lawak, Nakyu. So bila buat lawak tu, berapa lama kiranya awak dapat ambil masa untuk menghayati watak Mak Bon dan untuk pastikan apa yang awak buat tu menjadi lawak? Farid kita tahu dia boleh buat lawak. Dia sekarang ni pun dia duduk macam tu pun tengok. Dia duduk macam tu pun dia dah nampak lawak dah sebenarnya. Itu aku tak sure kau puji ke hina tu. Aku confused sekarang. Aku dah tak selesa nak duduk dah. Sekarang macam mana aku nak duduk? Sekejap. Dia macam ni je Farid. Dia terima macam mana Farid terima. Aku tak tahu lah. Aku tak tahu posisi apa. Farid terima macam mana? Aku terima. Aku redha lah. Tak ada nak buat apa. Jadi betul lah tu. Tapi seriously macam Nakyu, berapa lama ambil masa sebab itu mood tu? Sebab betul, okay. So ramai yang tengok Nakyu agak serius. Mungkin fan club Nakyu sendiri yang selalu bersama dengan Nakyu hari-hari mungkin tahu Nakyu ni lawak orangnya. Tapi orang lain tak perasan. Dia nampak Nakyu ni agak serius. Dan tiba-tiba watak pelawak tu. Okay. Macam saya cakap tadi, saya kalau buat satu benda, saya kena pastikan yang saya betul-betul fokus dengan apa benda yang saya nak buat. Jadi bila kena buat lawak tu, saya kena make sure saya jadi macam Farid, orang yang kelakar. Jadi macam Haji Nabil, orang yang kelakar. Sebenarnya benda tu tak susah sebab saya ada contoh. Saya ada contoh, iaitu director saya sendiri dan saya punya sidekick sendiri. Walaupun saya dengan Farid banyak berborak benda-benda yang serius, tetapi saya tengok, macam ni caranya nak jadi orang yang kelakar. Saya tak payah nak tanya, tapi saya just observe, tengok macam mana cara orang yang pelawak ni buat. Macam tu. Faham? Saya letakkan diri saya macam diorang. Dia bukan mudah, tapi disebabkan tanggungjawab tu saya buat sehabis baik lah. Saya cuba lah sehabis baik. Jadi Farid ni kira macam Farid, Nabil, semua yang pelawak-pelawak yang ada dalam set tu menjadi inspirasi jugalah untuk Nakyu untuk pastikan. Sangat. Depan Lizzy boleh buat lawak? Depan Lizzy Okay. Hana Lisa cakap Abang Nakyu memang mudah terhibur, selalu gelak dengan Nakurious katanya. Ya, betul. Nak kira dia tahu lah saya macam mana kan. Sebab saya sebelum ni, saya memang suka buat orang gelak. Tapi saya rasa macam saya banyak merepek je daripada melawak sebenarnya. Tapi yang ni kena melawak, betul-betul melawak. Kena betul-betul melawak. Nasib baik dia ada. Kalau tidak jadi berpeluh lagi Nakyu panjang sikit peluh dia kan. Alhamdulillah lah ada benda-benda yang macam gini. Ada soalan-soalan macam ni. Okey, anda kat luar sana boleh hantar soalan. Saya ada lagi satu soalan selepas ini untuk mereka berdua. Okey, selepas tu saya akan ambil dua. Dah habis dah soalan, ada lagi pula. Saya akan ambil 2-3 soalan daripada anda pula. Okey, hantar soalan pasal Mak Bon. Kita hantar pasal Mak Bon dulu boleh? Kalau boleh kalau apa-apa yang korang nak tahu. Saya ada baca jadi ada 2-3 soalan yang menarik sebenarnya. Sedikitlah kita mulakan dengan Farid dulu. Pengalaman atau cerita menarik sebalik tabir selain daripada angkat Nakyu dekat atas. Yang mungkin boleh dikongsi. Sebalik tabir. Sebalik tabir saya rasa Farid, you are my friend Farid. Sebab Nakyu dah puji aku tadi. So semua kata-kata kesat kat dia aku dah buang dah. Okay. Saya rasa senang lah. Macam Nakyu ada cakap dia, memang kita orang kalau belakang set, memang kalau tak depan kamera, memang sembang macam bapa-bapa. Okay. Sembang benda yang bukanlah serius macam cerita pasal negara ke apa, tapi kita orang tak ada buat lawak pun. Tapi adalah kita gelak, tapi tak ada pun fokus nak buat lawak apa. Tapi terus terang saya cakap, saya tak kenal Nakyu personally before tu. Saya tahu pun sebab masa Boboy dulu kakak-kakak saya suka dia. Itu je. Saya nak bagi tahu berapa beza jauh umur lah. Tapi tapi kakak-kakak saya, zaman-zaman kakak saya yang meminat dia. Tahulah dia. And so saya tak tahu nak expect macam mana. And then as a sidekick, saya rasa watak sidekick sangat important untuk support the hero, untuk nampak hero tu as hero. Kalau tak, memang susah juga. But then bila memang ada takut sikit lah, sebab kita tak tahu kan. Ni okey ke kan? Sombong ke kan? Tak nak bercakap ke apa kan? Tahu. And Alhamdulillah tekan tu betul. Cuma aku ni cakap diri.
Tak adalah, tapi bila sangat okay and then bila on set chemistry tu adalah. Itu yang saya rasa kena bagi tahu. Sebab saya banyak juga kerja dengan orang yang memang on camera nampak dia chemistry, but in real life sebenarnya tak pun. Dia macam susahnya. Tapi dengan Nakil saya rasa flow sedap lah. Rasa dalam antara kita memang practice sebelum masuk set, kita dah run through the script, and tengok script pun kita dah gelak dah. Nakil berapa awak bayar Farid ni? Saya tanya lain dia jawab. Dia puji awak je daripada mula sampai habis. Jadi itulah nama dia membalas budi. Sebab tadi saya give and take lah. Orang minta dia punya pengalaman cerita yang menarik sebalik tabir tau. Macam tiba-tiba dia terjatuh tergulik dok ke, tiba-tiba nak pengalaman macam tu. Dia cerita pengalaman Farid, betapa baiknya Nakil. Jadi Zah dah boleh tahu betapa baiknya kami. Betapa baiknya lah sebenarnya kan. Okeylah, tak apa. Jap Farid. Ingat balik soalan tu, ingat balik apa cerita dia. Nakil sikit. Mungkin pengalaman Nakil lah. Pengalaman Nakil dulu. Kita tanya dulu Nakil. Pengalaman yang menarik. Nakil dah faham kan soalan saya? Pengalaman ataupun cerita menarik di sebalik tabir kan. Yang orang tak tahu cerita tersebut yang boleh kongsi. Okey, pengalaman menarik adalah sebelum ni saya berlakon dekat telemovie, drama kan. Jadi saya kena masuk set filem. Bila masuk set filem, rupanya saya ingat sama je berlakon juga. Tapi rupanya untuk set up satu set tu memang sangat lama. Tunggu memang lama, dan pengalaman dia sebenarnya yang banyaknya untuk kesabaran. Macam mana kau nak sabar tunggu. Kau kena call time kau pagi, tapi kau masuk kat dalam set tu petang pukul 5 atau pukul 6. Macam tu. Dan lepas tu kalau ditanya pengalaman dengan pelakon-pelakon lain, banyak pada dengan cameo kita lah. Dengan cameo best tu. Cameo. Tu je kita sekejap lagi. Sekejap lagi ke? Tadi boleh ceritalah. Aku tak, Kang, saya tersalah jawab soalan kan, marah. Tak, dia beza. Nakil beza tau. Dia kalau Farid kita boleh marah. Nakil tak boleh sebab Farid dia pelawak. Dia macam tu Sebab kita tak pelawak, tak ada hati dan perasaan ke? Bukan. sebab kita tak reti nak kenakan dia cara melawak. So macam tu je lah kita boleh kenakan dia kan. Dia pandai. Dia pandai cari point nak kenakan kita kan. So kita hanya boleh kena kalau dia salah. Macam apa kau rasa sekarang, Farid? Tadi kau kena tengoklah 21 bulan nanti, kau tengoklah. Nakil boleh sambut. Dengan cameo cerita sikit. Okey. Sebenarnya salah satu sebab saya memberanikan diri untuk berlakon dalam filem ni pun disebabkan ada satu cameo tu, iaitu saya punya cikgu dan orang yang sangat saya hormati, iaitu Datuk Ramli M.S. Dia ada dalam tu kan. Dan satu benda mana nak tengok dia berlakon. Itulah. Boleh ke dia berlakon? Ni boleh tengok. Boleh ke dia berlakon? Dia berlakon kan. Sebab apa? Bila Nabil bagi Tok Ram kena buat macam ni. Sebab benda yang korang biasa tengok macam mana Datuk Ramli MS, so dia kena buat benda tu dalam set kan, depan on camera kan. Minta sikit dia bagi banyak minta sikit dia bagi banyak. Komitmen tu ada. Saya rasa orang boleh faham kot apa yang dia bagi banyak tu. Datuk Ramli MS kan. Dia macam tak berlakon pun sebenarnya. Dia macam tak berlakon. Dia macam melepaskan geram dengan dekat director. Dengan director Nabil. Which is benda yang kita tak boleh buat. Jadi Datuk Ramli MS dah menyuarakan pendapat kita semua lah sebenarnya. So perangai mereka dari GV tu, sebalik tabir dekat GV tu dibawa juga ke set filem dan juga masuk dalam filem jugalah. Yes. Tapi bukannya pengalaman dengan Tok Ram je, dengan cameo yang lain. Sebab masing-masing cameo ni kan semua nama-nama besar kan. So kita betul. Pengalaman tu, setiap cameo tu kita ada kan, kan? Datuk Ali Syukri dia punya yang dia yang tiba-tiba belum cut lagi, mid dia masuk belakang. Banyak yang macam tu. Mami marah betul tu. Marah betul. Semua memang nampak tak puas hati dengan Nabil lah, itu je lah sebenarnya. Sebab kita shoot cameo dalam satu hari, ada satu hari tu memang the full day semua cameo sahaja.
So saya tak panggil tu shoot untuk cameo lah. Saya panggil shoot untuk marah Nabil lah sebenarnya. Okay. Nampak So, ketidakpuasan. Kalau yang tengah menonton, cameo tu kalau mungkin ada seorang dua yang tak tahu, cameo tu adalah penampilan istimewa. Dan dalam filem ni, dalam filem Mak Bon ni, penampilan istimewa dia ramai. Kita ada Datuk Yusof Aslam, kita ada Datuk Seri Ali Shukri, kita ada Ramli MS, Nimbai Zura, Han Biol pun ada kan, dari Korea. Didi alias Mamat Putih, Syafiqal. Jangan apa Syafiqal semua kan. Ni jap, ada satu soalan sebelum kita sambung pasal cameo tadi. Perasaan Nakyu berlakon dengan Farid. Tadi Farid dah cerita pengalaman perasaan dia bekerja dengan Nakyu kan? Sebab kan baru pertama kali bekerja sama. Mungkin nak balas balik apa Farid cakap pasal Nakyu tadi? Okey, jujurnya sebenarnya hari pertama saya masuk set kan. Lepas tu Nabil kenalkan, inilah kau punya sidekick. Lepas tu saya macam cerita komedi, dia muka dia pun memang kelakar. Walaupun masa tu dia macam ni lah, jumpa saya macam tu kan. Dia buat macam tu pun dah kelakar. Tapi saya tak tahu tau sebenarnya siapa akhirnya lepas beberapa hari kan Farid kan, saya tanya dia, bro kau sebelum ni ada buat apa-apa dekat mana-mana apa program ke, ada bertanding apa kan? Dia cakap sebelum ni aku dengar ada join MLM. Dekat situ juga, masa tu juga saya terus buka YouTube tengok. Oh iyalah bro kan. Lepas tu start daripada situ lah saya ambil tahu lah pasal Farid ni macam mana karakter dia. Macam sebelum ni yang Farid pun cakap, kita orang kat belakang memang serius je, cerita macam bapak-bapak apa semua. Faham? Tapi pengalaman berlakon dengan Farid ni sebenarnya, dia membuatkan saya tak rasa macam berlakon lah. Sebab apa? Macam saya tengah borak dengan kawan-kawan saya, contoh saya lepak dengan kawan-kawan band saya, kalau kita orang membahan-bahan sama sendiri apa semua kan. So benda tu yang saya rasa bila berlakon dengan dia. So, saya tak ada rasa pressure untuk aku kena bagi buat lawak ni kan. Tak ada. Sebab apa? Saya tahu dia, kalau saya tak cukup memberi, dia akan tolong saya untuk bagi. So, dia banyak tolong saya lah, selain daripada saya punya director yang banyak saya jadikan reference terbesar kan. Farid, jangan stop, teruskan. Jangan stop. Tapi Farid nak bakal line sikit Farid, nak bakal line sikit. Bila Nakyu cakap dia tak kenal awak awal-awal tu Farid, awak terasa tak macam awak tak famous Farid? Saya tak terasa sebab saya pun tak kenal saya pun sebenarnya. Dia sebab kita sebab tak tahu, saya memang buat komedi pun bukan sebab nak famous ke apa. Sebab kalau betul, banyak betul. Ya, tapi kita kena faham lah realitinya, untuk kita nak naikkan art form tu sendiri, kita kena famous lah. Betul. Kalau tak, orang tak tahu. Cuma saya dah buat stand up pun dah almost 6 tahun, nak masuk 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun. And memang saya pilih jalan untuk betulkan art form tu dulu baru nak popular. Saya rasa lepas tu lagi mudah kot. Cuma bila ada opportunity macam bila Nabil panggil, then maybe sebab Nabil, and then sebenarnya bila saya nak tambah sebab the script tu sebenarnya, you tak perlu jadi kelakar pun, tapi kalau script tu bagus, deliver and ada guide daripada director, and senang. Senang. Farid, janganlah serius sangat Farid. Soalan tiba-tiba dia serius kena soalan macam tu kan. Saya tak boleh sebab sensitif dia cakap first time dia jumpa saya, dia nak gelak. Saya tak faham kenapa. Saya tak buat apa-apa pun. Saya sangat serius macam tu. Sangat serius. Okay, tadi Zaf pun cakap benda yang sama. Kau buat muka macam gini pun sekarang aku ni terus dah kelakar. Seorang gelak. Aku nak sikat rambut belah tepi ke? Farid ni saya jumpa personally, saya kenal dia, saya interview dia tahun 2019 lepas MLM 2019 lah, dengan masa tu dengan Filzah kan? Dengan Filzah. So saya kenal dia dan saya cerita dengan dia, saya tahu sembang dengan dia, saya tahu apa dia nak buat. Saya tahu lawak apa dia nak tujukan, dan lawak yang dia nak buat tu saya boleh terima. Saya suka. Saya cerita kat dia pasal Monty Python, lawak-lawak British. Tapi memang kat Malaysia ni susah sikit nak terima, lambat sikit kot. Belum terbuka lagi. Tapi tak apa Farid, sebab kali ni peluang terbaik. Bukan senang tau, tiba-tiba dapat filem. Macam mana? Okey, sikitlah Farid, macam mana awak tiba-tiba dapat tawaran daripada Nabil untuk berlakon filem ni Farid? Awak yang melobi ke ataupun macam mana? Nabil melutut kat saya. Amboi. Wah. Ada, dia sebenarnya saya rasa sebab MLM tu juga. Sebab MLM tu untuk masa time saya masuk tu ada hot seat. So before the real show ada hot seat. Dia akan pilih dalam 12 kumpulan, dia akan pilih dalam 3. Dan masa hot seat tu Nabil jadi host. Okay.
Nabil jadi host, and memang lepas perform tu Nabil memang dia pun cakap dia suka, and maybe sebab tu kot, and dia pun cakap kat saya sebab tu juga dia nampak macam boleh ni budak ni. Faham. Saya tahu itu adalah sebab kedua lah dia ambil saya. Jadi maknanya pertama sebab saya murah lah. Itu saya tahulah. Saya tengok Nabil ni kedekut. Dia cakap terang lah, tak boleh tahan, dia kedekut. Saya tahulah tu. Anda memang berani. Berani. Tapi dia baik lah. Wih, pandai kamu. Sebab untuk Mak Buan 2 rasa ramai lagi pelawak kat Malaysia dia boleh ambil ni. Tapi tak ada yang semurah aku. Berani betul dia ni sebenarnya kan. Tak adalah. So maknanya menjadilah juga orang faham lawak awak, adalah juga orang yang faham lawak awak dan boleh mengembangkan bakat dalam filem. Nakyu, Zila Syam tanya, Nakyu ada kena menyanyi tak dalam cerita ni? Tu kena tengok ni benda. Kalau saya biasanya kalau saya kena masuk set, belum pernah lagi yang saya tak kena nyanyi kot. Jadi ada kena menyanyi, tapi lagu apa tu dia memang korang tak boleh brain lah. Macam korang tak boleh fikir, tak terfikir pun saya akan nyanyi lagu tu. Bukan OST lah sebenarnya Tak, tapi saya menyanyi Nabil sendiri pun masa syuting tu berdekar-dekar gelak. Sampai saya tak boleh nak concentrate untuk teruskan. Benda tu memang kelakar. Okay, faham. Farid, kembali. Kali ni daripada FRAH pula. FRRH. Tadi saya tanya soalan tu, si Farid jawab lain sikit. So, insiden apa yang tak dapat dilupakan? Tolong jangan puji Nakyu lagi. Dah faham kan soalannya macam mana kita jawapan yang kita nak? Okay. Dia memang sebenarnya insiden yang paling betul tak dapat lukakan tau. Nampak tersasa. Tak dapat lupakan memang scene yang kena Nakyu atas saya tu lah. Okay. Cuma satu lagi insiden yang saya mungkin tak dapat lupa adalah first day dan first scene saya kot. Okay. Sebab saya tak pernah terfikir saya akan melakon cerita yang ada action sebenarnya. Tengok muka lah. Kan, takkan muka ni action kan. Tapi masa first day scene tu adalah satu scene yang kita kena ada scene fighting. Alright, itu je lah boleh cakap, ada scene fighting. And saya masa dapat tahu, ni first day ada scene fighting, aku macam aku dah berjaya lah. Aku dah call mak aku, mak Farid dah berjaya dah mak. Wow. Call Farid mak. tak balik rumah dah tau. Mak jangan call Farid dah, aku dah anak dahaka semua dah. Aku dah belagak lah kan. Scene fighting. Lepas tu Nabil cakap, okay, kita scene fighting ni ada choreograph sikit lah, simple ni fighting. Aku macam I'm the man lah. Aku nak di Sylvester Stallone lah. Lepas tu aku tengok dia bagi tentu ada Aloy juga, Aloy Paradox. Okay. Okay Aloy, bila kau fighting tu kau tumbuk dia, kau lontar dia. Macam aku dengar je macam so Nakyu, bila kau fighting tu kau tumbuk, kau tendang, aku macam so, lipat. Semua aku dah okay, aku nak kena buat apa. So Nabil, Farid kau elak je. So maknanya soalan saya dan juga soalan Mizan ni, dia tanya action sendiri atau guna stunt? Maknanya aksi-aksi yang kira-kiranya kalau dalam, sebab tak banyak yang kita nampak dalam melalui premiere tu, tak nampak banyak lagi. Macam Nakyu cakap lah, ada yang dirahsiakan, ada yang disuruh lagi kan. Tapi kalau kita dah tengok esok, kebanyakan aksi-aksi dengan stunt tu adakah dibuat sendiri ataupun ada guna stuntman? Ada stuntman. Tapi rasanya kalau korang tengok stunt tu, korang tahu memang takkan kita orang buat lah. Tak mungkin kita orang buat stunt tu lah. Cuba sikit-sikit tu ada ke? Yang lain-lain sikit-sikit tu ada lah, biasalah. But Nabil dia terlalu nak menjaga kita sebenarnya masa syuting tu. Sebab kebetulan pada masa tu saya memang sangat sibuk gila. Saya kena lari keluar set masuk set. Jadi Nabil dia takut saya injured, sebab idea dia tu memang kau lah benda-benda nak dibuat tu. Dan dia tak tanya saya pun, kau boleh buat ke tak? Okay, yang ni stand in lah. Saya macam kalau buat sendiri pun better kan. Tapi dia tak bagi. Dia cakap mungkin dia terlalu menjaga pelakon-pelakon dia. Macam tu beza dengan aku lah. Sebab aku disuruh aku buat semua. Kau tak payah nak menipu je. Dia suruh aku angkat kau, dia tak tanya aku pun. Farid kau tak boleh pakai teknik. Tak payah. Aku
Tak puas hati betul lah dengan Nabil. Habis kau nak suruh Lizzie angkat aku. Hai. Okay. Tak nak ke? Sekejap. Okey, sementara korang semua hantar soalan, kita tengok sikit slide show sebalik tak. Oi, keluar muka Lizzie. Macam mana? Itu G bukan Q Saya silap. Kan? Orang menyampah juga. Ini. Ini si yang angkat tu. Mana stand in aku? Q yang ni lawan betul lawan tipu? Ini lawan betul. Lawan betul Okey, yang ni suntik zombie ke apa ni? Ni macam eksperimen lah. Dia nak buat eksperimen. Okey, eksperimen. Sikit-sikit dia gambar dia. Okey, sebenarnya inilah kerja dia sebenarnya, Mak Bon kita. Ya, inilah dia. Office boy sebenarnya Nampak scene ni scene. So memang Farid dengan Mak Bon, maksudnya dengan Q memang berdua kiranya sentiasa bersamalah dalam cerita ni sebab Mat ni dia dah kalah bet. So dia kena jadi PA forever untuk G ni. Tu saya ada baca. Yang tu dia kata bukan rahsia, tu bukan rahsia. Dia kalah bet. Sepatutnya kena ambil nombor telefon Lizzie Kena selfie dengan Bondi iaitu Lizzie lah. So Lizzie watak dia Bondi. Sebab dia dah tengok awet tu pun bagi pick up line kat dia kan. Jadi dia terus lupa nak ambil selfie tu. Itu yang kalah tu. Itu yang kalah tu Tapi dalam trailer akhirnya dapat nombor telefon dia, betul? Ya, dapat nombor telefon. Alhamdulillah. Jarang lah saya tak dapat nombor telefon lagi. Tapi berlakon je kan, nombor telefon tu yang berlakon je kan. Bukan nombor telefon betul. Betul ke nombor telefon betul ke? Nombor telefon berlakon lah. Kau tak payah lah. Ali tanya. Aku tanya supaya kau clearkan kat orang. Aku tolong kau ni. Okay, terima kasih Farid. Syafiqah, siapa yang nampak Bondi terbesar biji mata? Syafiqah? Ayat dia terbesar. Tolong malam raya ni malam raya ni saya kalau nak buat saya kena tidur luar besok ke lusa okey lah. Malam ni tak boleh lah Okey lah. Jadi maksudnya kalau itu behind the scene tu setakat ni bak kata Farid dan juga Nakyu, sebenarnya itu yang ditunjukkan kepada penonton sekarang setakat ini sebahagian je So ada lagi besar lagi cerita dia yang lagi menarik dan dia punya orang kata apa, cerita dia bukan seperti yang kita nampak tu Ya betul. Tak sama lah kot sebab Nabil rasanya memang Nabil saja buat macam itu kot. Memang itu idea dia Dia tak apa, kau kutuk dulu lepas tu baru dia buka ceritanya. Faham. So selain itulah, tadi kita cerita pasal bekerja dengan cameo kita tu memang kiranya orang besar-besar jugalah dalam bidang hiburan, dunia hiburan semua kat luar. Tapi pelakon-pelakon utamanya pun tak juga kurang hebatnya. Kita ada Rizman Kuzaimi, kita ada Azri Iskandar kan. Kita ada Amiza. Okay. So macam mana bekerja dengan mereka pula sebenarnya ni? Satu benda yang saya nak pastikan sekarang ni. Nakyu anak siapa? Boleh tak macam tu? Benda tu pun sebab harus dirahsiakan juga sebab itu plot cerita lah tu. Susah nak cakap sebenarnya kan benda ni sebab kadang-kadang kami pun terlupa watak. Sebab tadi Nakyu cakap masuk sebab mak dia. Tiba-tiba dah masuk dalam tu saya dengar ada Nakyu ada buat satu skrip. Nakyu tanya macam saya tak akan hampakan bapa, ayah. Kan dalam trailer tu. Saya keliru sekejap. Ya sebab itulah saya cakap tadi mungkin kebijaksanaan tuan director kami di situ. Dia macam kau kutuklah dulu. Cakaplah apa benda yang sama juga kan. Tapi itulah saya cakap memang kena tengok sebab tak sama langsung dengan apa benda yang korang bayangkan. Tak sama langsung lah. Farid macam mana lah bekerja dengan pelakon-pelakon ni Farid? Sebab Farid ni filem pertama Farid jugalah kan sebenarnya? Filem pertama. So macam mana dapat bekerja dengan pelakon-pelakon yang kira berpengalaman sebenarnya cukup hebat tapi berlakon cerita lawak? Sedangkan selama ni diorang semua macam Rizman, Azri semua tu semua cerita serius. Jarang lah kita tengok ada cerita lawak kan? Rasa macam maybe sebab diorang pun pelakon lama and sangat profesional. So memang tak rasa macam berlakon pun. Once action masing-masing dah tahu karakter. And this sebenarnya bagus untuk saya juga sebab saya baru. And dia membuatkan saya on my toes juga. So macam kalau aku tak boleh salah skrip ni, kalau aku salah skrip ni
Diorang ni mesti menyampah dengan aku ni. Last diorang yang salah skrip. Tapi okey je sebenarnya. Lagi senang kot. Lagi senang. Belagak Farid tiba-tiba orang lain yang salah skrip. Farid ni memang seorang yang angkuh. Saya kan setakat angkuh dan bongkak. Nampak beritahu sendiri Kan? Tapi tak ada. Saya rasa bila as a experience untuk saya, first time experience, senang bekerja dengan orang sebab dia buatkan saya lebih baik untuk masa depan. Nampak ayat. Tapi yang penting yang penting yang dapat Lizzy, dapat Bondi ialah Mak Bon lah. Bukan G lah kan? Kenapa balik ke situ ni? Tak bukan. Nak tanya kat G dapat siapa? So sebab kita dah cakap kan, cerita ni memang banyak twist-twist yang kita tak sangka. So mana tahu untuk Mak Bon 2 mungkin dia twist lagi, saya dapat watak Bondi tu. Bukan saya watak Bondi. Kau dapat watak Bondi, aku tak nak kau nak. Nak aku berhenti. Tarik diri. Baru betul kau panggil aku B. Sebenarnya kan ramai orang tak tahu kita orang sebenarnya syuting. Sebab apa kita orang cakap syuting macam tak syuting? Sebab kita orang syuting sekejap sangat untuk filem lah. Sebab kalau kita tanya orang lain paling sekejap macam 40 hari, 50 hari kan. Ni 20 hari lebih tapi macam saya ada dalam set 14 hari je sebenarnya. 29 hari. Tapi macam saya ada berapa belas hari je dalam set. Betul. Dan syuting dibuat di Kuala Lumpur dan Port Dickson kan? Ya, betul. So sebab tengok set tu menarik lah. Saya rasa benda tu berdasarkan apa yang saya tengok setakat inilah, dia ada buat set tersendiri. Dia punya headquarters pun lain macam sikit kan. So memang agak-agak menarik lah secara keseluruhan. So secara keseluruhan lah, macam you all semua berpuas hati tak dengan, dah tengok belum sebenarnya hasil? Sempat ada premiere untuk staff-staff, untuk kru-kru dan juga pelakon ke? Kita orang dah tengok dah. So macam mana? Berpuas hati tak? Macam kita start dengan Farid. Farid berpuas hati dengan lakonan sendiri dan juga keseluruhan cerita tu? Basically dengan apa yang saya bayangkan, dengan apa yang vision Nabil daripada awal, saya rasa semua sampai lah. Semua sampai? Semua sampai dan saya berpuas hati. Cuma sekarang ni kita tengoklah review orang kan, kita tak boleh nak control. Bagi saya matlamat yang kita nak capai tu memang dah capai. So matlamat. Yes. Our goals. Suka tak suka tu hak peribadi saya rasa. Itu hak peribadi tapi saya rasa kalau saya tengok movie, saya nak tengok cerita yang menghiburkan, tak nak fikir banyak-banyak sangat kadang-kadang. Kan? Kita asalkan terhibur sudah. Saya tak ada nak komen-komen langsung pasal orang kata apa, sikit-sikit nak komen kata kenapa prop tak cantik sangat, kenapa kereta pakai kereta murah, apa hal? Faham je lah. Kan? So cerita dan jalan cerita tu yang paling penting sekali. Betul actually 10 minit lagi ni akan keluar start premiere lagi 10 minit ya. Kita tengok ke apa? Kau dah mak Terus tengok ke? Nakyu pun dah tengok. So Nakyu pendapat sini, lakonan kira filem. Ni filem pertama Nakyu juga berlakon. Macam mana? Nakyu rasa ada rasa malu ke, rasa macam gementar ke, takut komen daripada orang luar? Okey, pertama sekali perasaan saya sekarang ni memang sangat nervous lah. Sebab apa, saya tak takut untuk kena kecam. Sebab apa, benda tu first time untuk saya. Dan of course memang orang akan nampak kekurangan dia. Tapi benda yang paling saya nervous adalah untuk orang yang dah follow saya. Contoh macam fan club saya, Nakyu saya kan. Macam mana penerimaan diorang bila tengok saya berada dalam watak tu, bila saya bawakan watak tu. Sebab saya sendiri rasa macam tak percaya yang saya boleh deliver benda tu. Sebab mula-mula saya rasa macam mesti aku akan memalukan diri aku sendiri. Tapi bila saya tengok, saya sendiri tergelak tengok muka sendiri. So saya rasa untuk saya menjadilah. Tapi untuk orang yang dah biasa layan cerita-cerita komedi ni, saya tak tahu lah. Faham. Tak apa, ini filem sulung untuk ramai orang, bukan sahaja untuk Nakyu, bukan sahaja untuk Farid, malahan untuk Nabil sendiri kira-kiranya. Mungkin kalau kata ada masalah sekalipun, ada kekurangan, cut some slack lah sikit kan.
Ya betul. Farid, Sebab kita kena mula daripada langkah yang pertama kan. Jadi langkah pertama tu penting. Jadi saya harap orang boleh macam anggap benda tu macam kalau untuk orang yang pertama kali okey atau tak. Jangan cakap betul. Apa guna kalau berlakon macam kayu lah. Tak. Anggap macam untuk first step, adakah itu okey atau tak? Nilai berdasarkan apa yang kita nampak, apple to apple. Janganlah Farid, nilai cerita ni Mak Bon tiba-tiba nak banding dengan Johnny English kan Farid? Ya betul. Diorang punya bajet macam mana kan? Diorang ini macam mana? Itu dah lain cerita kan. Ni ada yang siap dah pergi 7-Eleven, dah bayar dah untuk beli tu. Tengah standby je nak tengok ni. Amar Abdullah ni. Saja nak tanya lah, 7-Eleven buka lagi ke dah lebih pukul 10 ni? Pukul 10 lah hari buka kan? Sebelum lah. Dia baru kan dia cakap aku dah pergi bayar. Dia bukan cakap aku nak pergi bayar. Kau cuba faham sikit Farid. Janganlah. Aku tak dengar, telinga rambut tutup telinga. Aku dah cakap dah. Farid sejak popular ni kan, dia bila dengar soalan dia asyik keliru je soalan kan. Dia macam dia tak pandai membaca. Dia tak concentrate dengan soalan. Saya cakap, saya tanya lain, dia jawab lain. Orang tulis lain, dia baca lain kan. Dia dah macam, aku tak heran dengan korang. Apa aku nak dengar betul-betul. Aku jawab apa. Dia dah jadi M. Nasir tau. Dia jawab apa dia nak jawab. Ini M. Nasir. M. Nasir ni tak boleh ni. Deep. M. Nasir tanya lain, dia suka jawab lain sikit. Macam kadang-kadang keliru. Kita salah soal ke salah dengar? Dia memang bagi orang keliru sikit lah. Bagi orang keliru sikit saja kan. Pandai lah kau kan. Okay. Alright guys, kita nak masuk segmen terakhir sikit. Segmen terakhir ni pendek je tau sebenarnya. Okay, jadi ini peluang terakhir anda. Kalau anda nak tanya soalan, anda hantar, saya akan pilih. Kalau ada siapa nak cuba call Skype, boleh cuba. Tapi mungkin ada masalah sedikit malam ni. Sebab tu gambar saya, muka saya hilang. Tapi muka saya tak penting pun. Muka saya tak penting pun. Kita orang pelik juga. Suara je yang ada kan. Okay. Tapi kalau korang nak cuba, korang boleh cuba. Kak Jemu kan tengok muka Farid ni tadi. Itulah. Jangan bagi tahu on screen kau ni. Tak puatin belakang. Kita nak try tengok. Nanti kita buat live. Siapa yang boleh sebut Mat Bon paling panjang? Mat Bon. Kan kalau challenge tu dan Nabil akan pilih pemenangnya tak lama lagi kot. RM1,000 hadiah ada weh. Okay. Jadi kalau ada soalan, kalau ada siapa-siapa nak cuba try call, boleh call sekarang. Okay, saya akan ambil untuk segmen ketiga sangat pendek dan kita nak habis dah sampai penghujung sebenarnya. Saya pun nak tengok juga kalau boleh lepas ni, kalau dapat nak cuba telefon JR ke Engku Raja Justina ke minta Astro free satu kan, tengok. Minta voucher. Bapak ni kami tak ada kuasa tak apa. Kita faham. Farid, sementara tu Farid, perancangan yang mungkin boleh dikongsi lah untuk 3-4 bulan yang akan datang. Kita tahu, untuk yang tak tahu lagi, sebenarnya cerita Mak Bon ni dah dirakam lama dah sebenarnya. Cuma tertangguh penyiarannya kerana masalah pandemik. Akhirnya keluar juga dekat Astro Show lah. Astro First. Sebab Nabil kalau boleh nak pawagam, malangnya tak boleh buat pawagam kan, tak boleh nak tengok. So tak apa. Macam Farid, apa perancangan yang mungkin boleh dikongsi 3 hingga 4 bulan yang akan datang ni? So far sebenarnya dengan Jambang. Itu perancangan yang pertama. Cuba sebenarnya banyak plan yang terutamanya dalam stand up lah sebenarnya. Macam kita nak buat show like untuk stand up Melayu je kita nak buat dalam bahasa BM. Dan English pun ada juga, sepatutnya ada festival dekat Georgetown, tapi semuanya terpaksa kena tunda sampai ke waktu yang kita pun tak tahu lah sekarang ni kan, sebab fasa 1 lagi. Nak tunggu fasa 2 kita pun tak tahu bila. Dan juga ada satu benda yang agak besar tapi saya tak boleh nak bagi tahu lagi. Cuma harap-harap kes pandemik ni turun dan kita semua dapat kerja balik lah. Itulah. Sebanyak benda saya tak boleh share sebenarnya. Sebab semua takut tak jadi. Takut tak jadi. Semua boleh plan je lah sekarang. Faham. Farid, susah ke sebenarnya nak cari bahan nak buat stand up comedy ni? Sebab saya rapat dengan siapa tu, Helmi Ashley. Okay, dia pun selalu cakap memang susah sebenarnya sebab kadang-kadang orang Malaysia tak faham apa yang boleh disampaikan. Bukan macam lawak yang bertiga, berempat atas pentas kan. Bila seorang-seorang ni lain macam sikit. Farid sini pun dengan Filzah pun terkena juga sikit-sikit masa MLM dulu, orang tak faham. Stand up tu lain macam sikit kan. Susah tak sebenarnya untuk orang Malaysia lah sebenarnya, dalam bahasa Melayu terutama sekali?
Saya rasa sebab bukan culture kita kot. Saya rasa belum lagi sebab dia memang sangat growth. And like macam sekarang kita kat Malaysia memang primary kebanyakannya sketch comedy. Which is saya tak cakap stand up ni lagi power ke, sketch ni power ke, tak. Dia bagi saya memang minat komedi, saya suka buat semua je. Cuma kalau nak cakap pasal stand up, dia susah sebab you tak ada karakter kot. Naik as diri kau, so siapa nak tengok kau, apa yang menariknya pasal kau ni. So kalau kau ada karakter, senang kau boleh build up karakter tu, kau main, and benda tu tak, orang tak kisah betul ke tak. Tapi stand up ni, lepas aku cerita something, orang akan tanya, betul ke jadi? Kalau kau cakap tak, apa ni, nampak tipu macam tu. Cuma saya tak rasa mana yang lagi susah atau mana lagi senang, tak ada kot. Semua benda buat memang susah je sebenarnya. Faham. Macam nak jawab soalan Menjawab. Nakyu. Nakyu pula macam mana? Sebelum saya tanya Nakyu, ada orang kata Nakyu cubalah buat image misai macam Farid. Kalau saya buat image bermisai, mungkin bini saya suruh saya pindah rumah. Bukan tidur luar lagi tak? Bukan tidur luar, pindah rumah. Suruh pindah rumah. Just nak cakap, ni bukan image, ni sebab pemalas sebenarnya. Kenapa kau tak rasa sekarang ni? Kenapa kau tak rasa? Aku tak cakap kau bermisai tu buruk. Aku sensitif lah sekarang, aku tak tahulah. Nakyu. Aku cakap pasal aku. Jap. Nak gaduh PM tepi, okay? Jangan halayak ramai. Alright? Tempat ni siap kau. Buat PC khas. 22 hari bulan, jangan buat 21. Okay? 22. Okay, 22. Hari next day dia, okay? So macam Nakyu pula, kalau kata Farid kata ni nak cari ilham tu sebenarnya untuk stand up comedy pun memang agak susah sebenarnya di Malaysia sebab penerimaan pun susah. Rakyat Malaysia belum lagi boleh terima stand up comedy kan. Macam Nakyu sendiri, lagu muzik kita orang Malaysia terima je. Tapi nak cari muzik yang terbaik tu, nak cari ilham ke, senang ke susah? Saya rasa tak ada benda yang senang lah. Lagi satu, lebih-lebih lagi untuk mencipta sesuatu yang baru sebab kita memerlukan ilham daripada Yang Maha Esa kan. Jadi bukannya mudah dan benda tu sangat subjektif lah pada saya. Sebab kadang-kadang benda yang kita buat dalam masa 2 saat boleh orang ingat sampai 2 tahun. Tapi kalau benda yang kita buat 2 tahun, 2 minit pun orang susah nak ingat. Benda ni sebenarnya kita tak tahu bila benda tu akan menjadi atau tak. Kadang-kadang kita keluar 10 lagu dan 10 lagu tak ada meletup pun. Tapi kita keluar satu lagu tu meletup gila-gila. Kan, sampai sekarang orang ingat. Betul. Aku nak tanya Nakyu juga sebab aku pun minat muzik. Aku main juga tapi tak adalah profesional ke apa. Jarang kau tanya aku soalan je dia. Jangan risau. Serius? Jangan risau, dia tak membabitkan mana-mana wanita. Allah. Okey. Juga mana-mana wanita. Dia macam bagi aku, kalau macam aku primary memang buat stand up, and untuk aku stand up is kau tak ada limit, and memang stand up punya one of the rules untuk stand up is kau kena original. Betul. And kau kena original, memang kena original sebab kau naik as diri kau. So semua cerita kau cerita at least 70% betul, dan kau tambah-tambah tu tak apa, tapi at least so benda tu evolve tu senang. Tapi untuk aku music dia agak susah sebab kau nak cari originality tu susah, sebab aku rasa music punya genre pun dah stop. Tahun 90-an dah stop lah. Kau rasa betul ke? Kan? Sebab chord pun banyak tu je. Ya, chord tu banyak tu. Kita cuma ada 13 notes je kan. Lepas tu macam mana kita nak mengolah notes yang ada tu menjadi satu lagu yang baru. Dan sebenarnya susah untuk tak ada bau-bau lagu lain. Mesti ada je. Tapi orang tak boleh cakap yang benda itu adalah menciplak ataupun meniru. Kadang-kadang kita jadikan satu benda tu sebagai sumber inspirasi ataupun reference. Bila kita dah selalu dengar satu benda kan, tak mustahil sikit mesti akan ada tersangkut, betul tak? Kan? Jadi itu saya boleh cakap sebagai sumber inspirasi ataupun reference lah. Bukan meniru ke apa. Kalau meniru, kau dengar daripada awal sampai habis memang sama je. Itu meniru lah. Sekarang senang. Kalau kita cari betul-betul mesti ada yang sama, betul Nakyu kan? Betul. Kalau kita cari mesti jumpa. Sebab kita ada berapa juta lagu daripada tahun sebelum ni, dulu sampai sekarang kan. Dan notes kita cuma ada 13.
chords ada sama je. Berpusing-pusing kat situ macam mana kita nak olah jadi satu benda yang baru. Kalau siapa boleh buat ada satu benda yang tak ada bau lagu lain langsung, tu memang saya respect lah. Tapi biasa lah kalau ada orang buat macam tu, orang cakap sampah pula kan. Itu yang masalah tu. Itu yang orang masalah tu. Sebab tu saya memang respect penyanyi macam Nakyu dan juga Lizzy lah. Lizzy tak ada sini, Nakyu je ada sini. Oh, sorry saya tak. Sorry, malam ni tak dapat Lizzy. Dalam tu lah. Okay. Sebab Nakyu, saya tolong backup, Farid, buat lawak apa selalu juga recycle lawak orang lain kan? Itu recycle lawak orang lain tu yang paling bahaya lah sebenarnya. Itu yang paling, itu kan orang kata dosa besar lah. Dosa besar dalam komedian tu, dosa besar lah dosa besar. Ambil lawak lain, ambil lawak internet, itu dosa yang sangat besar. Jadi memang susah juga nak buat lawak. Time kau buat muka serius je. Comedy is a serious business. Yes. Actually it's a serious business kan. Nakyu sikit pasal muzik, sebab pasal muzik kan. So si Cik Lengkuas tanya, lagu tema untuk filem Mak Bon ni, kalau bukan Nakyu yang menyanyi lagu tema dia, ada lagu tema ke ataupun just muzik runut biasa saja? Sebenarnya sepatutnya Nabil suruh saya buat, tapi disebabkan kita lockdown lama dan kita tak sempat untuk habiskan recording tu. Jadi dan Nabil dah deal dengan Istoshaw dan Nabil dah dapat date, so saya tak sempat nak siapkan soundtrack tu, dan kita just jalan je. InsyaAllah lah, mungkin kalau ada sambungannya akan ada. Sebab saya dapat nama komposer dia, tapi tajuk lagu ni tak ada. So lagu tu sebenarnya lagu berlirik ke tidak? Tak, itu ada instrumental je. Instrumental saja. Kan kalau lagu yang banyak digunakan adalah lagu episod cinta 20 tahun lepas. Wow. Elah, Mak Bon pun sebenarnya asal dia pun cerita lama juga sebenarnya kan. Mak Bon asal. Okeylah, alang-alang sebelum kita nak saya nak ambil soalan, tapi semua soalan yang biasa-biasa je kat sini, macam diorang semua asyik tanya pasal Nakyu handsome, Nakyu berjaya. Farid dia tak ada apa-apa sangat lah sebenarnya malam ni. Saja. Semua Nakyu handsome lah, Nakyu bergaya lah. Aku sebab Farid lah rambut pelik sekarang ni. Ini sebenarnya, ini Farid yang design ni benda ni. Kau kena buat macam ni bro, kau kena macam ni. Farid yang design. Tapi aku tak nak kau bocorkan rahsia sebenarnya, tapi betul lah. Tapi Hana Lisa kata nanti Abang Nakyu jangan lupa pujuk B. Nampak? Beza aku memang kena bahan. Okeylah, alang-alang mungkin kalau saya terlupa tadi nak tanya lebih awal, sama tak dengan cerita ni, ada kesamaan langsung tak, sedikit ke banyak, dengan cerita Mak Bon yang dulu? Okay, sebenarnya kita tajuk je. Tajuk sama. Kita banyak kena kritik tau pasal benda ni tau. Saya ada banyak terbaca kan, macam benda ni recycle lah apa kan. Sebenarnya tajuk je. Dan tapi sebenarnya Nabil sendiri dah bagi penghormatan sebab tajuk tu. Reference dia hanya tajuk saja. So tak tahu lah pasal tajuk ni teruk. Aku pun kena teruk. Orang cakap minta, aku cakap tanya Nakyu lah. Patutlah aku kena teruk. Kan tak pasal-pasal Nakyu yang kena, tak ada kena benda langsung. Awak Nakyu tu, entah dia yang hero lah, aku tak tahu. So paling senang ayat yang paling senang tajuk je lah serupa Tajuk je. Sebab apa pun yang original, yang asal tu tetap the best. Cuma mungkin Nabil ambil tajuk ni je, Mat Bon Melaya. Jadi orang mungkin ingat Nabil Cedok ataupun ada sambungan daripada yang lama kan. Okey, sedikit satu soalan tadi saya terlepas. Soalan ni untuk Nakyu. Tadi saya tanya Farid macam mana Farid boleh terlibat dalam filem ni kan. Macam Nakyu sendiri, macam mana tawaran tu diberikan kepada Nakyu, dan kemudian akhirnya macam mana Nakyu boleh terima? Sebab saya rasa Nakyu ni mesti jenis yang berfikir panjang juga ni sebelum jawab. Okay. Guys, soalan terakhir sebab lepas ni kita dah nak habis, dah pukul 12 nak pergi tengok pula Mak Bon lepas ni Alright. Okay. Macam mana saya boleh terlibat? Saya dapat offer tu sebenarnya masa dalam toilet di konsert separuh akhir Gagabaganza. Serius kan begitu? Saya tengah biasalah kan, kita nak bertanding kan, tengah nervous tu kan, sebelum live
kat toilet je, Nabil masuk. Nabil cerita. Lepas tu Tok Ram pun ada. Tok Ram pun masuk. Tok Ram masuk toilet yang sama? Itulah aku tengah confirm dalam cubicle yang sama ke? Sekejap. Cubicle. Lah. Tak, maksudnya toilet lelaki kan. Biasalah. Dekat sinki lah, dekat sinki. Dekat toilet tu kita buat apa kan. Pasal Datuk Ali Syukri pula masuk. Aku dah pening lah ni. Korang buat apa? Kenapa nak jawab ni kau ke aku? Elizabeth Tan ada masa tu? Takkanlah. Janganlah macam tu. Okay. Gurau. Nak teruskan. Okay, lepas tu Nabi cakap pasal benda ni. Saya macam, aku tengah nak bertanding ni. Kenapa tiba-tiba macam ni kan? Filem lepas tu dia dah cerita dah. Cerita ni pasal benda ni. Dia dah beritahu dah semua. Jadi saya macam, Bil, kita cerita nanti lah dia. Tapi aku nampak engkau bro. Kau boleh ni. Lepas tu dia pancing saya dengan, Tok Ram pun ada lah dalam ni. Kalau Tok Ram boleh masuk takkan kau takut. Saya macam, lepas tu bila dah habis Gegar Vaganza baru kita bagi jawapan. Okay Nabil, on. Okay, orang lain dalam toilet dapat ilham buat lagu, dapat ilham melawak idea kan. Dia dalam toilet sign kontrak dia lebih kurang. Sepatutnya saya kena pergi casting tau. Tapi sebab masa tu saya sibuk. Lepas habis GB saya sibuk ke sana ke sini kan. Ada program-program yang dah diatur kan. Okay. Lepas tu saya cakap, Bil, sorry Bil, tak boleh pergi casting Bil. Tapi aku nak cuba. Okay lah, tak payah casting lah. On je terus. Ya, Nabil macam tu lah. Payah casting lah. Kau on je terus. Sebab apa aku rasa kau boleh bawa ni benda ni. Senang cek makan. Senang. Bukanlah sebab saya rasa mungkin kepercayaan Nabil tu. Itu yang rasanya berat. Macam kalau aku tak dapat deliver benda ni. Dah lah dia bagi aku kelonggaran gila-gila dengan tak casting, tak apa. First time berlakon filem, berlakon komedi apa semua kan. Tapi tak tahu, saya harap-harap lah saya dapat menunaikan lah tanggungjawab tu. Faham. Farid? Ya. Ada orang suruh Farid nyanyi lagu Episod Cinta. Memang dia tak tahu lah cerita dia. Tadi kata peminat. Jangan. Kakak dia. Kakak dia. Kakak dia. Kakak dia. Yang tukang paling telur dia lah. Aku tahu lagu Episod Cinta tu. Cuba aku lupa sikit sekarang. Macam mana lagu tu? Nakyu bagi dua patah perkataan pertama apa? Ku terima semua ini. Yang macam tu lah. Farid cepatlah Farid, try lah. Episod cinta tak menjadi. Itu kan? Betul ke tu? Itu adalah version 2022. Kita nak ada originality kan? Pengubahan lirik lain terus Okay guys, so kita malam ni pun sebenarnya dah hampir ke kemuncaknya, ke orang kata apa, dah minit-minit terakhir sekarang ni. Ramai juga nak keluar sebab dah pukul 12-11 minit dah boleh tengok sebenarnya. Kalau tak silap saya dah boleh tonton Mat Bon dah sekarang ni sebenarnya di luar sana. Jadilah mungkin kita mulakan dengan Farid terlebih dahulu. Farid, siapakah orang yang kena tonton Mat Bon melayar? Dan apa istimewanya berbanding filem lain? Saya rasa orang-orang yang nakkan something ataupun idea yang different, cerita yang sangat different. Macam kita cakap dia, sebab Nabil komedian kan, so basic komedi ialah kau tunjuk kat orang ingat macam ni tapi sebenarnya tak. So cerita ni adalah macam tu. So sekarang ni orang tengok trailer, orang ingat ni cerita ni macam cerita A ni. Tapi bila orang start tengok the first 10 minutes pun orang nampak benda ni apa saja jadi macam ni. So saya rasa kalau orang-orang yang nakkan something yang different dan juga plot twist yang tak macam biasanya plot twist tu. Selalu plot twist ujung-ujung kan. Yang ni 10 minit ada plot twist lah. Berterabur lah plot twist dia. Dia punya plot twist berterabur lah. Macam Nabil juga lah. Punya memang style macam tu, yang inginkan something yang different, memang patut tengok lah. Farid, awak punya perasaan sekarang Farid? Sekejap lagi Farid, lagi maksudnya kalau sekarang dah orang mula tengok, maknanya 1 jam 30 minit lagi akan mulalah keluar komen-komen di Twitter dan juga di Instagram semua mengenai filem ni. Farid punya perasaan, berdebar-debar tak? Kalau tak diterima ke, apa perasaan tu rasanya? Gabra tak menunggu komen-komen daripada orang luar di sana? Kalau tanya jujur lah, saya jenis tak peduli pun sebenarnya. Tak peduli pun. Sebab saya, especially bila
Payment dah dapat Payment dah dapat. Payment dah dapat dah. Cukup lah kan. Tunggu bonus lah sekarang ni. Cuba tak, sebab saya rasa everyone boleh bagi komen dekat mana-mana pun, social media pun, walaupun kita cakap macam social media tak payahlah komen teruk, tapi hakikatnya diorang boleh. Kita nak halang macam mana kan. Lainlah kalau social media tu memang dah delete komen yang teruk. So, saya betul-betul tak kisah, cuma saya lebih kepada apa yang saya harapkan orang terima. Especially sebab saya terus cakap, sebab if saya tak berlakon cerita ni pun, saya nak tengok Nakyu first time berlakon kot yang movie. Saya nak tengok lah okey ke tak dia berlakon. Kau nak cakap salah aku kan sebenarnya kan. Tak ada. So ni tapi faham? Siap, ada yang kata good luck Farid, moga lepas PKP ni lebih banyak job dan juga bertambah popular, insyaAllah. Amin. Nabil mana ada sini. Nakyu. Kasul dia tadi. Kan Nakyu. Tadi cerita ni arahan Nakyu. Arahan Nakyu. Tak apalah, tak rezeki. Mana tahu jadi macam tu kan. Okey, Nakyu, macam mana pula awak, perasaan awak kan menanti 1 jam 30 minit untuk komen selepas ni? Perasaan saya perasaan, of course saya nervous lah, sebab saya apa yang saya nak adalah, saya harap saya dapat menunaikan tanggungjawab saya pada orang yang percaya pada saya, iaitu Haji Nabil, dan juga saya harapkan saya dapat memuaskan hati orang yang banyak menyokong saya, iaitu fan-fan saya. Dan insya-Allah kalau saya mengharapkan ini dapat menjadi modal untuk saya untuk teruskan dengan karier saya ni. Kan awak suka berlakon kan sebenarnya, saya perasan. Kalau Zah tanya saya tahun lepas, saya akan jawab jawapan dia lain. Saya cakap sebenarnya saya tak terlalu sangat nak masuk dalam lakonan. Tapi bila selepas dah buat 3, 4, 5, 6 ni, saya dah rasa macam dah suka. Saya dah mula faham apa itu lakonan dan tanggungjawab sebagai seorang pelakon. Dan saya rasa macam dia ada kaitan dengan nyanyian kan. So sebab tu lah saya rasa macam boleh cuba lagi kot, insyaAllah. Tapi tak boleh banyak sangat lah. Nanti orang cakap, kau nak menyanyi ke nak berlakon? Cubalah, jangan tamak sangat. Itu takut lah. Aku yang beli beras. Aku hati lah aku nak tamak ke tak tamak. Peduli je. Kadang-kadang kita kena okey. Kadang-kadang macam berlakon kan kita lama, panjang kan. Kadang-kadang bila masa saya tengah syuting tu, sebenarnya saya kena settlekan, contohlah satu lagu. Tak dapat menyanyi. So kena delay untuk lagu tu dalam sebulan atau 2 bulan kan. Faham. So saya kena balancekan benda tu, tapi saya tak boleh ambil banyak sangat lakonan aku. Faham. Awak masih lagi suka menyanyi, paling top sekali masih menyanyi, buat lagu. Itu yang paling utama. Ya, betul. InsyaAllah lepas ni Nabil bagi bonus, kata Zila Syam. Amin. Memang betul. Tolong hantar DM Nabil terus Nabil memang dah janji pun. Saya rasa saya ada baca statement kat mana dia nak tolong dia punya kru-kru dalam pelakon dia. Kalau dapat box office, dapat 10 juta kutipan, dia memang nak tolong semua kawan-kawan dia sebenarnya, InsyaAllah. Haji Nabil tu memang sangat baik sebenarnya, walaupun perangai kadang-kadang macam tak boleh nak terima tu kan kadang-kadang, tapi sebenarnya hati dia baik. Okay, Nakyu, untuk menutup malam ni, topik kita malam ni iaitu topik kita Mat Bon Melaya. Sebelum tu Farid. Sebelum Nabil tutup, Nabil lagi. Tak, sebab Nabil nak bagi bonus. Okey. Sebelum Nakyu menutup kan, Mat, Farid, boleh tak Farid nak dengar nak Mat Bon yang challenge yang apa challenge yang dibuat oleh si siapa? Nabil. Nabil. Bukan Nakyu punya challenge. Itulah dia punya cerita tu sama-sama. So clear. Nak cuba try sikit, paling panjang you boleh buat. Mana tahu saya boleh hantar bagi pihak dapat 1,000. Betul juga kan. Yang challenge okay, siapa nak tolong time masa lah. Saya kira tak apa, masa saya kira. Okey. Bismillah. Bon. Dia ada tarik sikit. Dia ada geram sikit ujung-ujung tu kan. Aduh. Mat, Farid, tak sampai 1 minit Farid.
Tak sampai. Yelah kalau seminit aku mati dah aku rasa. saya tengok dah ada orang boleh buat sampai 50 saat tu kan. Memang tak ada harapan lah. Nakyu tak payahlah sebab Nakyu dia dah buat dia punya yang penghujung Mak Bon. Sekejap lagi kita ada VT sikit, tak tunjuk trailer tu sikit tapi tak ada tunjuk habis. Nanti kena ban dengan nanti YouTube kena ban dengan Astro. Okay. Kuang. Nyaya sikit tunjuk sikit teaser dia sikit kan. Okay. Nakyu. So penutup untuk kita malam ni last minute daripada Nakyu kan. Kenapa semua orang kena tonton Mak Bon Melaya? Kenapa semua orang kena tonton Mak Bon Melaya? Sebab orang takkan dapat tengok saya buat watak macam gini di tempat lain. Sebab ini satu benda yang sangat lain daripada saya. Dan juga orang tak boleh tengok Lizzy buat benda ni di tempat lain juga. Sebab dia pun ada satu sisi yang lain untuk cerita ni. Dan korang takkan dapat tengok Datuk Ramli MS untuk berlakon dan melepaskan kemarahan dia pada Tuan Director. Mungkin dah lama tu dalam hati dia. Dia lepaskan pada Tuan Director. Begitu juga cameo lain lah. Macam kita ada Hambiul pun ada yang cerita ni. Peminat-peminat Hambiul kena tengok Hambiul punya lakonan dalam tu. Rare. International korang International. Betul. Kita pun tak rasa macam bagus lah dia berlakon macam tu. So banyak yang orang tak dapat tengok dekat tempat lain ada kat dalam Mak Bon ni. So, dan juga plot twist ni lah, surprise yang telah disiapkan untuk korang. So, sebab tu korang kena tengok Mak Bon Melaya. Okay. Tadi saya tipu je. Last question. Ni betul-betul last question. Nakyu. Aku rasa dah 3 jam last question. Tak apa, Nakyu. Tapi janji ni memang betul-betul. Walaupun Nakyu mengada-ngada 3 jam. Apa 3 jamnya baru berapa lama kan? Baru tak sampai 3 jam. Nakyu. Depan-depan secara langsung, secara live. Okay. Apa dia nak cuba? Apa dia cuba lakukan? Bismillah. Lizzy cantik tak orang dia? Apa ni? Yelah, saya nak tanya bagi pihak. Kita tak dapat jumpa daripada depan sekarang. Dah PKP kan? Dah lama tak jumpa dia. Kenapa time Farid je tanya soalan yang membida? Kenapa aku macam beruntuh kan? Fair lah, tak soalan je. Nakyu tak nak jawab. Nakyu takut. Okay. Saya jawab. Come on lah, kita berani. Chat lah. Tengok belakang. Tengok. Okay. Ya, aku pun tengok kenapa. Gila tak cantik. Guys, so kita potong video ni, ambil yang tu je. Okay. Tapi bini aku tetap yang teratas lah. Tetap. Betul. Cantik. Betul lah jawapan dia sebenarnya. Okay, Junaid. Untuk anda yang setia bersama dengan kami tadi, daripada mula tadi sampai sekarang, menarik kita punya topik hari ni. Beza sedikit. Jangan lupa untuk tonton Mak Bon Melaya. Dah mula pun dah hari ni, 20 Julai 2021 di Astro First. Support. Tolong support kita ada Nakyu, Elizabeth Tan, Rizman Kuzaimi, Azri Iskandar, Firdaus Azmir ataupun Firdaus Halus kalau yang tak kenal Firdaus Azmir. Farid. Firdaus pula Farid. Masalahnya Firdaus tu abang aku. Firdaus, mana aku baca Firdaus keluar Firdaus ni kan? Salah orang. Okay, Amiza Adnan, Reza Hasbi, Azrin, Aloy. Dan kalau nak tengok Tok Ram berlakon, Han Biol berlakon. Ada sekali dalam tu sebenarnya. Datuk Ali Syukri pun ada. RM15 saja kalau tak silap saya. Betul kan RM15 kan? Kali beli? Ya betul, RM15. Boleh ditonton berkali-kali selama 2 hari. 2 hari boleh tengok tu. Tak cukup, beli lagi RM15. Come on. Awagam RM15 sekali masuk. Ini sekali beli boleh tengok banyak kali. Jangan rakam, jangan buat pirate. Sudah. Marah Nabil. Marah Mak Bon, marah Farid. G marah nanti. Terima kasih kepada semua yang menonton. Okay. Kalau siapa yang sudi tu, apa kata beri sokongan sikit dengan mengikuti F8 Buzz di semua platform media sosial. Ada IG, TikTok, Facebook, YouTube pun ada. Bukan kena bayar, free je. Ikut juga Nakyu, saya tahu Nakurious dah follow Nakyu. Farid, apa kata semua Nakurious, kita support Farid pula. Kita upkan Farid. Pindah sini, bukan pindah, kita share lah. Kita upkan dia sampai dia lupa diri. Okay. Ya, sekarang pun dah hampir lupa dah sebenarnya. Dia memang senang lupa diri. Senang, jadi tolonglah nasihatkan banyak-banyak lah saya ni.
Senang lupa diri Senang lupa diri. Senang sangat lupa diri. Nakyu, Farid, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa sedikit bersama Bazembang malam ni. Saya doakan box office 10 juta ke atas supaya dapat bonus daripada Nabil sebenarnya. Dan kalau ada rezeki, Mak Bon 2 lah kot. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah semua. Sebab Nabil sangat baik orangnya. Kau tiba-tiba beli jiwa. Betul lah, kau memang senang lupa diri. Beli jiwa. Kena beli jiwa kadang-kadang. Kita sudahi kita program malam ni. Trailer daripada cerita Mak Bon yang terkini tak boleh lama sangat, saya terpaksa potong separuh jalan sebab nanti kena ban semua. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye. Takkan kita nak jadikan ejen-ejen kita di tikus maman. This is not case, you understand? Dari markas korang lah akan berlakunya jangkitan zombie secara besar-besaran sehingga satu Kuala Lumpur akan dipenuhi zombie. Bila selagi bagi pun